Tak Alright. Okey, saya mulakan semula lah. Okey, jadi dekat untuk sistem e-Prima ni, tujuan utama dia adalah pembinaan RPH. Jadi setelah lama di pasaran, dia dah evolve lah. Okey, jadi ada macam-macam modul tambahan. Contohnya macam ada maklumat bulletin, ada takvim semasa, kemudian ada rekod aktiviti kerja, ada rekod aktiviti perhimpunan, aktiviti tugasan guru, kelas relief dan juga perkongsian fail. Okey, modul-modul ini datang bersama langganan. Okey, sekiranya pentadbir sekolah bersetuju untuk gunakan e-Prima, modul-modul ini datang sekali lah, boleh gunakan terus. Tapi kalau pentadbir masih kata, contoh macam aktiviti perhimpunan ni, pentadbir kata kita gunakan cara lama lah, nak buat tulis dalam buku ataupun tulis secara manual ke, itu terpulang. So sistem ni dah ada, jadi boleh terus digunakan. Kalau nak berubah kepada online, boleh terus buat ni, dia ada cara format 1 dan format 2. Okey? Nanti cikgu boleh tengok lah, dia boleh explore kemudian. Alright, itu adalah bahagian modul-modul untuk sistem e-Prima. Okey. Next, kita pergi seterusnya, saya dah habis dah bahagian pengenalan, kita pergi kepada perkara kedua. Sekarang ni kita nak buat pendaftaran subjek. Okey, pendaftaran subjek ni adalah by individu. Setiap guru perlu mendaftarkan subjek sendiri. Bukan pendaftar, bukan penyelaras yang kena daftarkan. So jadi setiap guru perlu daftarkan subjek sendiri. Pendaftaran adalah mengikut jadual semasa yang diterima. Jadi saya tunjukkanlah cara pendaftaran subjek. Lepas kita dah semua semak tadi dah betul, nama sekolah dah betul, kita boleh terus mendaftar subjek. Cara dia, pergi dekat bahagian kiri ni, ada menu pendaftaran subjek. Jadi klik dekat pendaftaran subjek tu, klik dekat daftar subjek. Dekat sinilah kita boleh buat pendaftaran subjek. Okey, nak daftarkan subjek, kita boleh klik dekat butang tambah baru kat sini. Kalau dalam e-Prima, template dia lebih kurang sama saja semua bahagian. Tambah baru dia akan ada kat atas ni. Okey, macam tadi saya tengok pergi dekat rekod aktiviti perhimpunan pun dia tambah ni dekat atas sebelah kanan. Okey, jadi pendaftaran subjek pun dia akan ada atas sebelah kanan. Okey, senanglah. Cikgu nak tambah je mesti dia ada atas sebelah kanan kat sini. So kita kliklah butang tambah baru tu. Inilah borang yang perlu kita isi untuk pendaftaran subjek di by individu. Setiap guru perlu daftarkan sendiri. Okey. Okey, sebelum saya teruskan, saya nak bagi tahu, saya nak maklumkan, pendaftaran subjek ni hanyalah untuk guru aliran perdana, PPKI dan juga guru pemulihan. Okey, sekiranya dalam meeting ni ada guru prasekolah tiada pendaftaran subjek. Guru prasekolah, pembinaan RPH-nya berbeza, dia perlu buat dekat bahagian menu prasekolah ni sahaja. Sekiranya ada masa, nanti di hujung sesi ni saya akan tunjukkan macam mana cara guru prasekolah nak membina RPH. Okey? Dekat bahagian ni di prasekolah tiada pendaftaran subjek. Begitu juga guru yang mengajar aliran perdana dan juga prasekolah. Ustaz dan ustazah kebiasaannya. Okey, untuk aliran perdana dia ada daftar subjek lah. Nanti saya akan tunjukkan. Untuk PPKI macam mana? PPKI sama juga dengan yang aliran perdana. Aliran perdana, PPKI dan pemulihan dia sama. Tiga ni sama. Okey, untuk prasekolah sahaja berbeza. Alright, saya teruskan cara kita nak mendaftar subjek. Okey, kita pergi tadilah dekat butang tambah tadi, dia akan paparkan borang ni. So kita perlu isi borang ni lah. Katakanlah saya punya jadual, saya dapat jadual. Okey, dalam jadual saya salah satu subjek yang saya ajar adalah Bahasa Melayu tahun 5 amanah. Okey, jadi saya nak daftarkan Bahasa Melayu tahun 5 amanah. So saya pilihlah sesi ni 2023 lah sehingga bulan Februari. Nanti masuk bulan Mac tahun hadapan baru kita boleh pilih 2024. Sekarang ni biar 2023 saja. Okey, kemudian pilih tahun dan darjah. Dekat tahun dan darjah ni kalau cikgu pilih, dia akan ada tahun 1 hingga tahun 6, PPKI masalah pembelajaran tahun 1 sampai tahun 6, sampailah ketidakupayaan pendengaran dan juga penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan kebiasaannya ada di sekolah pendidikan khas lah. Sekolah biasa kemungkinan ada masalah pembelajaran sahaja. So jadi cikgu boleh pilih lah. Kalau cikgu pilih pendidikan khas 2 masalah pembelajaran ni, dia akan paparkan subjek pendidikan khas sahaja.
Jadi cikgu kena pilih tahun yang betul lah. Kalau tadi saya kata saya nak daftarkan tahun 5, jadi saya pilih tahun 5. Okey, subjek yang akan dipaparkan hanya tahun 5 sahajalah. Okey, jadi kita kena pilih tahun yang betul untuk kita dapatkan mana yang ni. Kalau kita tengok tak ada ya prasekolah, jadi prasekolah memang tiada pendaftaran subjek. PPKI, pemulihan dengan aliran perdana sahaja. Okey. Alright, kemudian subjek ni kita boleh pilih. Okey. Tadi saya nak pilih bahasa Melayu kan. Okey, untuk setiap untuk makluman ya, untuk setiap subjek ni dia ada setting yang berbeza-beza. Sebagai contoh, DLP Matematik, DLP Sains dan English ni semua paparan RPH dalam bahasa Inggeris. Okey, kemudian bahasa Melayu, pendidikan moral, pendidikan Islam, sejarah dan English dia ada pendidikan civic. Okey, contoh kalau saya pilih ni pendidikan Islam. Saya pilih subjek pendidikan Islam saja, dia akan ada tambahan satu pecahan subjek. Okey, jadi kalau dalam jadual cikgu ustaz atau ustazah dah ada hari Isnin mengajar Al-Quran kelas sekian-sekian. Jadi kita boleh buat pecahan lah, daftarkan mengikut pecahan yang kita ada. Al-Quran, ulum ataupun jawi. Okey, sekiranya sekolah cikgu tiada pecahan, maksudnya saya mengajar kelas tahun 5 amanah ni pendidikan Islam hari Isnin, Selasa dengan Rabu. Okey, jadi terpulang Isnin tu ustaz nak buat jawi ke ataupun ustaz nak buat jawi hari Selasa ke ataupun nak buat hari Rabu tu nak buat ulum. Jadi boleh pilih gabungan. So maksudnya tidak ditetapkan lah. Tapi kalau dah ditetapkan dalam hari Isnin kena ajar buat Al-Quran. Hari Selasa kena buat ulum. Hari Rabu kena buat jawi. Jadi kita boleh pilih pecahan teruslah. Terpulang. Kalau ada pecahan boleh terus daftarkan mengikut pecahan. Okey, kalau tidak, pilih gabungan sahaja. Okey, untuk pendidikan Islam sahaja, penulisan RPH boleh dipilih sama ada nak tulis jawi ataupun tulisan rumi. Kalau dah pilih tulisan jawi, semua bahagian dia akan daripada kanan ke kiri. Objektif, aktiviti, impak refleksi. Tak boleh kalau dah pilih tulisan jawi, objektif dengan aktiviti saya nak tulis jawi, tapi impak refleksi nanti saya nak tulis dalam tulisan rumi. So kiri ke kanan tak boleh lah. Sebab setting dia nanti atas kanan ke kiri, bawah nak kiri ke kanan pula dah jadi confuse kat situ kan. Jadi bila kita dah pilih jawi saja, semua bahagian tajuk, tema apa semua dia akan jadi kanan ke kiri. Okey? Itu untuk pendidikan Islam sahaja. Tapi saya nak bagi contoh ni, saya tak nak daftarkan pendidikan Islam. Okay, jadi saya nak daftarkan bahasa Melayu, so saya pilih bahasa Melayu lah. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah bahagian nama kelas dan juga kelas gabungan. Jadi kita boleh klik dekat butang kanta ni. Ada nama kelas, ada 3 nama kelas. Tadi saya dah bagi tahu dalam jadual saya nak daftarkan tahun 5 amanah subjek bahasa Melayu. So saya pilih amanah, pilih senarai dan teruskan. Okay, dia akan keluar nama amanah lah. Sekiranya berlaku kelas gabungan, contoh pendidikan moral, amanah dan jujur, tahun 5 amanah dan tahun 5 jujur digabungkan dalam satu kelas. Jadi saya boleh pilih lebih daripada satu nama kelas lah. So amanah dengan jujur, saya pilih senarai dan teruskan. Jika berlaku kelas gabungan sahaja, kalau tak ada kelas gabungan macam bahasa Melayu, semua tak ada kelas gabungan kan. Jadi kita pilih satu saja nama kelas dalam satu-satu masa. Okey, kalau tak ada gabungan, pilih satu nama kelas sahaja. Tak perlu lebih daripada satu. Okey, kemudian ini untuk guru pemulihan. Bahagian seterusnya adalah untuk guru pemulihan. Okey, guru pemulihan masa pendaftaran subjek, pilih tajuk bahasa Melayu lah, bahasa Melayu. Tapi kelas pemulihan ni kalau cikgu yang nak daftar tu adalah guru pemulihan, jadi perlu pilih ya. Sebab nanti masa membina RPH, kemahiran pemulihan tu barulah dia akan nampak. KV-KK, cikgu nak buat kumpulan 1, KV plus apa semua tu kan, buat kumpulan 2. Nanti masa dekat pembinaan RPH tu baru nampak. Tapi mesti pilih kelas pemulihan ni ya. Untuk guru pemulihan sahaja, matematik dan bahasa Melayu. Okey, guru lain yang tidak terlibat, biarkan by default tidak. Jangan pilih. Ini untuk guru pemulihan sahaja. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah kelas setiap minggu. Kelas setiap minggu ni digunakan dahulu masa ada tahun lepas ada RBT dan TMK. Ada subjek TMK. Jadi kebiasaannya ada sekolah yang buat RBT kita buat minggu ni,
Minggu depan kita buat TMK, diajar berselang-seli. Minggu ni RBT, minggu depan TMK. Kemudian RBT balik, lepas tu TMK balik. Jadi kita perlu bagi tahu pendaftaran tu tidak berlaku setiap minggu. Okey? Tapi TMK sekarang dah tak ada, jadi jadual cikgu sama saja. Minggu ni dengan minggu depan sama saja. Dia tak berubah, biarkan saja by default ya. Kalau ada perubahan, maksudnya tidak berlaku setiap minggu, jadi baru pilih tidak lah. Tapi yang ni biasanya dah tak ada dah sekarang ni sebab TMK dah dimasukkan. Jadi pilih saja ya, biar saja ya, by default ya. Kemudian bahagian seterusnya adalah kelas gabungan guru. Okey. Kelas gabungan guru ni bermaksud dalam satu kelas ada lebih daripada seorang guru mengajar. Kebiasaannya macam subjek tasmik ataupun subjek pendidikan Islam ataupun subjek bahasa Melayu. Sebab bahasa Melayu ni dia ada pairing dengan guru pemulihan. Kemungkinan. Okey. Jadi guru pemulihan tu nanti daftar, bila tak boleh daftar dia kata pendaftaran telah didaftarkan oleh guru sekian-sekian. Guru bahasa Melayu betul lah. Okey, jadi cikgu perlu pilih kelas tu adalah kelas gabungan. Okey, sama juga dengan tasmik, subjek tasmik. Jadi kalau kita masa nak daftar tu, kita punya jadual kita dah tahu dah. Kita kelas ni pairing dengan guru lain. Jadi masa kita nak daftar tu terus dia pilih kelas gabungan ni. Ya, kalau kita dah tahu kelas tu kita pairing dengan guru lain. Okey, guru-guru yang tidak terlibat dengan gabungan guru ni biarkan by default tidak. Okey, tidak perlu pilih ya, biarkan saja by default tidak. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah kelas jadual waktu bertindih. Yang ini sangat jarang digunakan tapi berlaku juga. Berlaku apabila digabungkan tahun, tahun 1 dan tahun 2 diajar oleh seorang guru yang sama. Ini berlaku daripada sekolah ni, murid bukan Islam dia, murid bukan Islam sekolah tu untuk tahun 1 ada seorang saja. Okey, kemudian tahun 2 pun ada seorang saja. Untuk buat satu kelas, satu orang guru, satu murid memang agak beban untuk sekolah. Jadi apa sekolah tu dia buat, dia gabungkan tahun 1 dan tahun 2 diajar oleh seorang guru yang sama. Jadi apa yang cikgu tu perlu buat, dia daftarkanlah. Pilih tahun 1, kemudian pendidikan moral, kelas apa, kelas jadual waktu bertindih ni, pilih ya. Okey, daftarkan tahun 1 dahulu. Okey, lepaskan dah daftar tahun 1 kita dah simpan semua, daftarkan tahun 2 pula. Okey, pilihlah tahun 2 pendidikan moral kelas apa. Kelas jadual waktu bertindih ni pilih ya. Okey, jadi maksudnya diajar oleh seorang guru yang samalah. Ini bermaksud guru tersebut perlu sediakan 2 RPH. Walaupun dia mengajar dalam satu masa. Sebab apa? Dia punya kemahiran, dia punya DSKP semua berbeza. Kecuali sekolah cikgu adalah sekolah kurang murid. Kalau sekolah SKM memang dia ada DSKP khas untuk gabungan. Okey, jadi kalau bukan sekolah SKM, cikgu kena sediakan 2 RPH jugalah sebab kemahiran dia berbeza. Okey, tapi sangat jarang berlaku. Saya percaya kemungkinan tak berlakulah untuk sekolah cikgu. Cuma sekiranya ada berlaku saja digabungkan tahun. Kalau tidak, 4 bahagian ni guru yang tak terlibat biarkan saja by default tidak ya, tidak, boleh skip pergi bahagian seterusnya. Kemungkinan dalam 10% ataupun 15% macam tu orang guru sahaja yang akan gunakan bahagian ni. Guru-guru lain tidak terlibat. Ya. Alright, kemudian pergi bahagian seterusnya adalah bahagian tarikh mula. Okey, untuk tarikh mula ni adalah tarikh mula berkuat kuasa jadual waktu. Okey, sebagai contoh katakan permulaan sekarang ni kita nak daftarkan pada hari ni lah 27 hari bulan November. Okey, lepas tu kita dah gunakan jadual ni bulan November, bulan Disember nanti. Kemudian masuk je bulan Januari lepas cuti sekolah, tiba-tiba pentadbir bagi tahu ada pertukaran jadual. So apa yang cikgu perlu lakukan adalah tamatkan pendaftaran subjek yang lama. Nanti saya tunjukkan macam mana nak tamatkan. Kemudian daftar saja balik baru. Tarikh mula ni ikutlah tarikh mula pendaftaran berkuat kuasanya jadual waktu yang baru. Okey, pendaftaran subjek ni bukan setiap minggu. Dia sekali sahaja. Contohnya nanti awal sesi bulan Mac 2024, awal sesi cikgu daftarkan satu pendaftaran subjek. Okey, lepas dah daftar tu gunakan jadual tu sehingga hujung tahun. Sekiranya tiada perubahan. Cik Jamal, suara makin jauh lah. Makin tak dengar. Tak dengar? Boleh dengar tak sekarang? Okey, boleh. Okey.
Okey, pendaftaran subjek ni sekali sahaja nanti awal sesi dah daftar. Okey, kemudian cikgu boleh gunakan pendaftaran yang sama sehingga hujung tahun sekiranya tiada perubahan jadual. Okey, sekiranya kalau ada perubahan jadual, barulah tamatkan pendaftaran subjek yang lama, kemudian daftar balik baru. Tarikh mula ni mulakanlah dengan tarikh mula berkuat kuasa jadual waktu yang baru. Okey, kalau tak ada perubahan, gunakan yang sama dia bukan pendaftaran setiap minggu. Sekali sahaja selagi tak ada perubahan jadual waktu. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah jadual subjek bahagian pertama. Yang ini kita perlu isilah. Saya mengajar dalam seminggu, tahun 5 amanah subjek bahasa Melayu ni berapa kali? Katakanlah saya mengajar kelas ni ada 4 kali seminggu dan ada 8 waktu. So saya masukkanlah yang bahagian pertama ni. Saya mengajar kelas ni hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Okey, hari Isnin ni saya mengajar kelas ni pukul 7.30, ada 60 minit. Kemudian hari Selasa ni saya mengajar kelas ni 8.30, ada 60 minit lagi. Hari Rabu pukul 10.30, ada 60 minit. Okey, kemudian hari Khamis pukul 11 ada 60 minit lagi lah. Ini untuk tahun 5 amanah subjek bahasa Melayu saja untuk isi bahagian pertama. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah bahagian jadual subjek bahagian kedua. Kalau kita tengok kat sini dia ada bagi tahu jika perlu sahaja. Okey, bahagian ni diperlukan apabila jika cikgu mengajar kelas tersebut ada 2 waktu dalam satu hari, tapi 2 waktu tu dipecahkan dengan waktu rehat ataupun dipecahkan dengan subjek-subjek yang lain. Okey? Sebagai contoh, katakanlah hari Selasa ni, saya mengajar kelas ni pukul 9.30, ada 30 minit satu waktu, kemudian 9.30 30 minit sampai pukul 10. Okey, pukul 10 hingga pukul 10.30 adalah waktu rehat. Kemudian pukul 10.30 saya sambung balik mengajar kelas ni, saya klik baliklah hari Selasa, pukul 10.30, ada 30 minit lagi. Okey, kiranya dalam satu hari tu saya mengajar 2 waktu 60 minit. Okey, tapi dipecahkan dengan waktu rehat. Okey, dipecahkan dengan waktu rehat. Tak semestinya pukul 10.30 lah. Mungkin pukul 10.30 ni ada subjek yang lain. Saya dapat masuk balik kelas tersebut pukul 11.30. Pukul 11.30 baru saya dapat masuk balik kelas tersebut. Tapi dalam satu hari ada 2 waktu. Cuma 2 waktu tu dipecahkan dengan waktu rehat dengan waktu subjek-subjek yang lain. Jika berlaku. Kalau tidak, perlu pilih bahagian pertama sahaja. Bahagian kedua ni biarkan sahaja kosong. Kalau tidak perlu tidak perlu isi, biarkan sahaja bahagian kedua ni kosong. Okey? Okey, bahagian terakhir untuk pendaftaran subjek adalah bahagian rekod berasingan. Okey, ini untuk bahagian rekod berasingan ni digunakan apabila kita nak asingkan rekod bahagian pertama dan bahagian kedua. Ini bermaksud kalau kita tengok setting seperti ini, sistem akan kira 1, 2, 3, 4 RPH yang perlu kita sediakan dalam satu minggu. Sebab apa? Yang hari Selasa ni dia akan gabungkan dengan yang atas. Okey, Selasa bahagian pertama dengan bahagian kedua dia akan gabungkan jadi satu RPH saja. Berbeza kalau kita tik dekat bahagian rekod berasingan. Bila kita tik saja dekat bahagian rekod berasingan untuk hari Selasa ni, sistem akan kira 1, 2, 3, 4, 5 RPH yang perlu disediakan dalam satu minggu. Maksudnya hari Selasa ni kita perlu sediakan 2 RPH. Ada berlaku macam ni. Pukul 8.30, 60 minit 2 waktu. Lepas waktu rehat, saya ada masuk kelas ni ada 30 minit satu waktu. So maksudnya dalam satu hari ada 3 waktu lah. Tapi dipecahkan dengan waktu rehat. Okey? Ada berlaku guru tu dia nak buat macam ni. Yang sebelum waktu rehat ni pukul 8.30 dia nak buat RPH biasa. Yang selepas waktu rehat ni dia nak buat nilam. Jadi dia nak buat RPH yang berbeza. Okey? Jadi dia nak asingkan rekod tu. So dia nak buat 2 RPH. Okey? Dia boleh asingkan lah. Klik dekat bahagian rekod berasingan ni. Okey? Terpulang kepada pentadbiran sekolah dan juga individu. Ada yang kata, pentadbir kata 3 waktu boleh je buat 1 RPH. Jadi tak perlu tik dekat bahagian rekod berasingan. So nanti yang hari Selasa ni dia akan gabungkan dengan atas. Okay, jadi maksudnya satu hari tu perlu sediakan 1 RPH saja. Kalau cikgu klik dekat rekod berasingan, maksudnya satu hari tu perlu sediakan 2 RPH.
Jadi terpulang kepada pentadbir lah. Ada pentadbir kata tak ada masalah, ada pentadbir kata kena asingkan. Itu kena tanya pentadbir. Okey. Alright, habis dah bahagian pendaftaran subjek. Sebelum saya tekan butang simpan, kita boleh tekan butang simpan lah selepas kita dah isi. Saya nak buka untuk soalan lah. Sekiranya ada soalan, cikgu boleh tanya soalan pada saya sekarang. Ada soalan? Tak ada Okey, kalau tak ada saya teruskan. Saya tak nak tik yang dekat bahagian kedua ni. Okay, saya biarkan saja. So saya tekan butang simpan. Okey, di mana-mana bahagian dalam sistem e-Prima, lepas cikgu tekan butang simpan, butang tambah, butang kemas kini, butang apa-apa butang lah, kena perhatikan mesej yang dipaparkan. Okey, kalau warna hijau tak ada right, berjaya ditambah, berjaya dikemas kini, berjaya disimpan, maksudnya perkara yang kita buat tu berjaya. Kalau warna merah, cikgu perlu semak balik apa mesej yang dipaparkan. Kemungkinan dia akan tulis masa yang dipilih tidak sah. Okey, kadang-kadang kita nak daftarkan pukul 12 tengah hari, tapi kita pilih 12 saja. AM dan PM ni kita tak tukar. 12 AM adalah waktu tengah malam. Jadi kena tukar dulu PM, baru kita tekan butang simpan semula. Ataupun tarikh mula. Tarikh mula ni hanya dibenarkan hari Isnin hingga Jumaat saja. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Pendaftaran pada hari Sabtu atau Ahad tidak dibenarkan. Jadi mungkin kita tersilap pilih tarikh hari Sabtu atau Ahad, nanti dia akan bagi tahu tarikh yang dipilih adalah hari Sabtu atau hari Ahad. Betulkan tarikh dulu, kemudian kita tekan simpan semulalah. Kena perhatikan mesej yang dipaparkan. Okey, so saya dah berjaya ni, saya tutup sahaja. Dah ada satu pendaftaran subjek yang saya dah buat untuk tahun 5 amanah. Okey, katakanlah lepas saya daftar saja saya terus terfikir, alamak ada kesilapan masa yang saya masukkan tadi salah. Okey, jadi apa yang perlu cikgu buat sebelum membina RPH, kita boleh edit lagi. So pergi dekat bahagian pilih ni, buka balik pendaftaran yang kita dah buat ni. Okey, buka balik pendaftaran yang kita dah buat ni. So kita boleh edit lah. Mungkin hari yang kita silap pilih ataupun masa yang kita tersilap pilih, jadi kita boleh kemas kini dulu. Okey, mana-mana yang kita tersilap pilih, kita boleh kemas kini. Ataupun tarikh mula. Tarikh mula sepatutnya saya nak mulakan dengan berapa hari bulan, tapi saya terpilih berapa hari bulan. So kita boleh kemas kini lagi. Okey, tapi jika berlaku kesilapan dekat bahagian atas ni, katakanlah saya nak daftarkan tahun 4, tapi saya terpilih tahun 5. Okey, sistem tak benarkan dikemas kini bahagian atas ni sebab saya bagi tahu tadi setiap setting-setting dia berbeza. Kita takut kalau cikgu daripada bahasa Melayu tukar kepada English, tapi masa membina RPH nanti dia keluar bahasa Melayu juga, dia tak keluar English punya. Sebab tu kita tak benarkan kemas kini begitu. So sekiranya berlaku kesilapan ke atas ni, bahagian atas ni, apa yang cikgu perlu buat hanyalah pergi bawah, ada butang padam sebelum membina RPH. Sebelum ada membina RPH, kita boleh edit lagi. Kita padam dulu pendaftaran subjek tu, kemudian kita daftarkan balik yang barulah. Okey, mengikut yang betul. Kalau ada kesilapan dekat bahagian atas ni. Alright. Kemudian seterusnya, katakanlah dalam jadual waktu saya, ada juga saya mengajar tahun 5 jujur subjek bahasa Melayu. So saya daftarkan jugalah. Sebab saya nak tunjukkan macam mana kita nak gunakan semula ataupun kita copy saja RPH yang kita dah buat untuk tahun 5 amanah kepada tahun 5 jujur. Saya daftarkan lagi satu kelas. So saya daftarkanlah lagi satu kelas. Ini dengan yang sama juga. Untuk tahun 5 jujur pula saya ada mengajar kelas ni Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Yang hari Selasa ni pukul 10.30. 60 minit. Okey, kemudian hari Rabu ni pukul 7.30 ada 60 minit. Kemudian hari Khamis pukul 8.30 60 minit. Kemudian hari Jumaat pukul 11 ada 60 minit lagi. Okey, saya dah masukkan untuk hari kelas ni tahun 5 jujur. So saya simpan sajalah. Dah berjaya, saya tutup. Dah ada lagi satu pendaftaran subjek. Okey, sekiranya dalam jadual cikgu ada juga mengajar pendidikan seni visual, ada pendidikan kesihatan, ada subjek-subjek lain, so daftarkanlah tambah baru mengikut jadual cikgu. Okey, jadi cikgu nak tengok balik jadual yang cikgu dah daftarkan, pergi dekat atas ni laman utama, kalender, dekat jadual waktu tengah-tengah ni. Okey, dekat tengah-tengah ni ada jadual waktu, klik saja dekat bahagian jadual waktu, so dah boleh nampaklah pendaftaran yang cikgu buat.
Okay, hari Isnin mengajar apa, betul tak? Tengok betul tak? Dalam seminggu ada 16 waktu mengajar, ada 8 bilangan waktu mengajar. Bilangan mengajar, so maksudnya kita perlu sediakan 8 RPH dalam satu minggu. Okay, sekiranya nanti penyelaras dah masukkan bina masa jadual waktu, so cikgu boleh tengok jadual waktu cikgu. Okay, dia akan keluar macam ni lah. So kita boleh matchkan lah dengan jadual waktu kita, tengok match sama tak. Okay, kalau dah sama, dah betul semua, okay, barulah kita boleh next pergi ke bahagian seterusnya. Pastikan pendaftaran ni betul dahulu. Cikgu wajib kena semak dahulu pendaftaran sebelum membina RPH. Nanti bila dah bina, dah tak boleh nak edit, nak padam ke dah tak boleh dah. Jadi kena pastikan betul lah, masa dah betul, kelas betul, tarikh mula dah betul, semua dah daftar. Jadi kita boleh pergi kepada bahagian seterusnya. Kita dah semak, baru kita pergi bahagian seterusnya. Okey, tadi kita dah pergi pada pendaftaran subjek, perkara kedua. Daftar subjek mengikut jadual individu. Okey, kemudian perkara seterusnya adalah tamatkan pendaftaran subjek. Okey, bahagian ni saya tak boleh tunjukkan sekarang. Bahagian ni saya perlu membina RPH dulu baru kita boleh tamatkan pendaftaran subjek. Jadi kita akan pergi kepada bahagian ni selepas kita membina RPH. So kita skip bahagian ni dulu, kita pergi kepada bahagian pembinaan RPH. Alright, so sekarang ni kita dah daftar pendaftaran subjek kita mengikut jadual waktu kita, so kita dah boleh membina RPH. Okay, untuk membina RPH, cikgu boleh pergi dekat bahagian pengajaran harian, okay, tambah RPH. Ataupun cikgu boleh klik saja dekat bahagian laman utama ni, dia akan pergi menu yang sama. Kalau kita tengok kat sini, statistik ni dah berubah dah. Perlu disediakan dah jadi 8, sebab saya perlu sediakan 8 dalam seminggu kan. So saya tak buat lagi RPH, yang belum disediakan pun jadi 8. Okay, memang 8 lagi lah. Nanti kita akan pergi balik tempat ni bila kita dah buat RPH semua. Okay, dia akan bertambah yang ini sehingga akhir minggu ni. So nanti minggu depan dia akan tambah lagi 8 jadi 16. Masuk lagi minggu depan lagi 1 dia akan tambah 8 lagi, tambah 8 lagi, tambah 8 lagi. Macam itulah. Okay, sehingga hujung sesi. Kemungkinan akan beratus kat sini nampak. Ataupun mungkin ada yang 1000 pun. Okay. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah tambah rekod perancangan pengajaran harian ni. Kita dah nampak dah pendaftaran subjek kita kat sini. Di sinilah kita boleh membina RPH. RPH lepas dah daftar subjek, kita dah boleh membina RPH. Kalau kita tengok dekat bahagian pilihan, ada 3 butang. Okay, butang ni adalah menunjukkan cara RPH yang kita nak buat. Butang pertama ni adalah butang tambah baru. Butang kedua adalah guna semula. Butang ketiga adalah butang template. Yang saya akan tunjukkan sekarang ni adalah tambah baru dan guna semula sahaja, iaitu copy lah. Butang ketiga ni cikgu boleh explore sendiri. Okay. Template ni saya tak akan tunjukkan sekarang sebab dia akan ambil masa ambil masa yang terlalu lama. Okay. Kalau cikgu nak gunakan template, cikgu boleh pergi dekat bahagian pengajaran harian ni. Template pengajaran harian, tambah template. So bolehlah tambah baru ataupun guna semula. Cara dia sama saja macam mana saya akan tunjukkan cara tambah baru untuk membina RPH nanti. Okay, lepas cikgu dah tambah, saya percaya ada guru-guru yang dah ada setahun punya RPH. Kalau cikgu ada masa, berkesempatan, cikgu boleh tambahlah template tu. Kalau tak nak tambah template pun tak ada masalah. Okay, kalau dah tambah template, nanti bila nak gunakan, klik saja kat butang template tu. Okay, kita boleh carilah template yang kita dah masukkan melalui tajuk. Okay, so kalau dah ada setahun punya, kita cari je lah yang mana kita nak gunakan. Itu kalau perlulah, kalau cikgu ada masa lebih lah. Kalau tidak, kebiasaannya guru-guru yang gunakan e-Prima ni, dia akan gunakan butang pertama dan butang kedua sahaja. Sebab tu kita akan tunjukkan butang pertama dan butang kedua sahaja. Alright. Okey, kemudian tempat membina RPH tadi saya bagi tahu dekat bahagian ni lah. Okey, ini tempat pertama. Okey, tempat kedua, kalau ada nombor selain daripada kosong dekat bahagian belum disediakan ni, kat sini ada nombor 8 kan. Jadi kita boleh klik dekat nombor 8 tu. Okey, sistem akan listkan RPH yang kita tak sediakan lagi. Okey, so ada 8 RPH yang minggu ni yang saya tak buat lagi lah. Sistem akan listkan daripada minggu pertama sampailah minggu semasa yang mana tertinggal lah
Kalau ada tertinggal, dia akan nampakkanlah dekat bahagian-bahagian mana mengikut minggu. Okey, jadi supaya cikgu-cikgu tak tertinggal, mungkin terlupa ataupun mungkin tak sempat nak buat ataupun ada urusan-urusan lain, jadi kita boleh nampaklah dekat bahagian minggu ni. Okey, sistem akan ingatkan kita. So dekat sini bahagian pilih ni kita boleh buatlah cara tambah baru, guna semula ataupun gunakan template. Okey, dekat sini pun boleh buat membina RPH lah. Okey, kemudian bahagian seterusnya, kita pergi pada bahagian seterusnya. Okey, dalam ePrima kita nak buat RPH, ini adalah perancangan. Jadi perancangan RPH boleh disediakan seminggu awal. Contohnya hari ini hari Sabtu atau Ahad. Sabtu Ahad, saya nak sediakan minggu depan punya Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Boleh, tak ada masalah. Sebab ini adalah perancangan. Cuma jangan hantar sahaja dahulu. Kita boleh hantar ikut priority lah. Okay, kita hantar Isnin dulu, lepas Isnin habis PDPC, baru kita hantar hari Selasa, kemudian seterusnya lah. Okay, tapi cara nak buat macam mana? Kalau belum sediakan ni, ini sehingga akhir minggu ni sahaja. Tapi kalau katakanlah minggu depan punya, saya nak buat minggu depan punya. Kalau kita tengok kat sini, paparan ni adalah mengikut pendaftaran. Ada satu option, kita boleh tukar paparan ni mengikut jadual kita. Okay, cara nak tukar dia, cikgu bagi klik dekat tulisan warna biru ni, ada tulis tukar paparan, jadi kita klik je. Saya pilih je paparan ni mengikut jadual. Tadi sekarang ni by default dia akan mengikut pendaftaran. So saya pilih mengikut jadual, saya kemas kini saja. Saya perlu log out dan log in semula. Okay, perhatikan kat sini dia ada 2 line saja sebab dia mengikut pendaftaran lah. Saya mengajar tahun 5 amanah dan tahun 5 jujur. Tadi saya dah tukar paparan, saya keluar, saya masuk semula. So paparan tu akan berbeza. Dia akan mengikut jadual. So dah nampaklah hari Isnin saya mengajar apa, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So katakanlah hari ni hari Sabtu, Ahad, cikgu nak buat minggu depan punya. Saya nak buat hari Selasa lah minggu depan. So saya boleh terus pilih klik saja hari Selasa. Dan kita boleh pilih tarikh. Kadang-kadang kita tak ingat minggu depan ni hari Selasa ni saya mengajar kelas mana, amanah ke jujur. Macam tu nak tengok ke jadual balik. So kita dah buat paparan ni mengikut jadual, dah mudah untuk kita. Tapi terpulang kepada masing-masing lah. Ada setengah tu dia mengajar 15 dia perlu sediakan 15 RPH. So dia akan nampak 15 line kat sini. Ada setengah cikgu tu dia bagi tahu sangat crowded untuk dia. Messy lah untuk dia. Dia tak suka, dia nak 2-3 line saja. Nak kekalkan mengikut pendaftaran pun tak ada masalah. Sekarang ni paparan ni dah mengikut jadual. Terpulang kepada masing-masing. Alright, sekarang kita nak membina RPH. Hari ni hari Isnin, saya nak buat RPH hari ni lah untuk tahun 5 amanah subjek bahasa Melayu. So saya klik lah dekat butang pertama ni, butang tambah baru. Okay. Ini adalah borang yang perlu kita isi untuk membina RPH. Nampak banyak tapi jangan risau. Sebab yang bertanda S3 sahaja yang wajib diisi sebelum pengesahan. Untuk pengesahan. Kita tengok bahagian yang wajib adalah bahagian tarikh, masa mengajar, kemudian bahagian objektif, kemudian kriteria kejayaan by default sekolah cikgu takkan nampak. Okay, kalau sekolah cikgu TS25 dan mewajibkan bahagian kriteria kejayaan, so penyelaras nanti boleh wajibkan dekat bahagian selenggaraan. Okay, pergi kat selenggaraan, maklumat sekolah, nanti boleh wajibkan lah. Kalau tidak, by default bahagian ni takkan nampak. Cikgu takkan nampak bahagian ni. Okay, kemudian bahagian seterusnya yang wajib adalah bahagian aktiviti dan juga bahagian pilihan pengesah. Itu sahaja bahagian yang wajib. Bahagian-bahagian lain macam tajuk, ABM, DSKP semua ni adalah optional. Kalau tak diisi masih lagi boleh dihantar untuk pengesahan. Terpulang kepada pentadbir sekolah. Ada pentadbir yang masih nak wajibkan, itu terpulanglah. Kalau ada pentadbir yang kata boleh je buat aktiviti dengan objektif dengan aktiviti saja, impak refleksi, itu terpulang kepada pentadbir. So cikgu kena refer dengan pentadbir lah. Okey, kita pergi go through lah satu-satu bahagian. Okey, untuk tarikh. Pertama sekali ni bahagian tarikh lah. Tarikh ni saya nak buat RPH untuk hari ni 27 hari bulan November lah. Ataupun kalau saya nak buat minggu depan punya hari Isnin, saya kena pilih pada hari Isnin juga 4 hari bulan. Ataupun saya boleh pilih 11 hari bulan. Dia kena dalam hari Isnin sahaja sebab masa mengajar yang kita pilih adalah hari Isnin.
Kalau kita pilih tarikh lain, nanti sistem akan bagi tahu tarikh yang dipilih bukan hari Isnin. So kita pilih dalam julat hari Isnin sahajalah. Okay, so tapi saya nak buat hari ni, saya biarkan 27 hari bulan November. Okay. Kemudian bahagian seterusnya adalah pilihan tajuk, tema bidang ni. Syarikat dah masukkan, klik dekat butang kanta ni, klik dekat butang kanta ni. Okay. Tajuk yang dipaparkan adalah mengikut isi kandungan buku teks semasa. Sekiranya ada perubahan, kami akan mengikut perubahan semasa lah. Susunan semua adalah mengikut buku teks. Kalau buku teks nombor 1, kita akan tulis nombor 1. Kalau buku teks tidak ada tulisan nombor, contohnya bahasa Melayu, sejarah ataupun pendidikan Islam, dia tak ada nombor, dia tulis tapi nombor 1, jadi kita akan tulis nombor 1 sebab nanti dia tidak tersusun. Okey, nombor 1, 2, 3 ni adalah mengikut susunan dalam buku teks. Okey. Pilihan adalah multiple choice, cikgu boleh pilih lebih daripada satu. Contoh saya pilih ni lah, 1, 2, 3 ni. Kemudian pilih senarai dan teruskan. Okay, dia akan paparkan dalam bentuk nombor macam ni lah. Kalau dah biasa dengan prima, dah ingat dah, boleh next pergi bahagian seterusnya lah. Kalau nak tengok semula, cikgu boleh klik butang refresh ni. So dia akan paparkan balik tajuk yang kita pilih tadi. Okay, dekat bahagian tajuk ni, dia ada bahagian lain-lain. Okay, bahagian lain-lain ni digunakan apabila tiada pilihan dalam senarai yang disediakan lah. Contohnya macam kita nak buat ulang kaji ataupun kita nak buat ujian. Kita nak buat ujian. So kita boleh type dekat bahagian lain-lain lah. Kalau cikgu dah pilih kat atas, tak perlu type kat bawah. Kalau dah type kat bawah, tak perlu pilih kat atas. Salah satu sahaja. Sebab ada berlaku dia buat macam ni, ujian. Tapi kat atas dia pilih tajuk. Yang mana satu nak buat tajuk ke nak buat ujian. Jadi dia dah confuse kat situ. So salah satu sajalah. Kalau kita dah pilih kat atas, tak perlu type lagi kat bawah. Alright. Okey, kemudian bahagian seterusnya untuk bahasa Melayu, pendidikan moral, pendidikan Islam, sejarah dengan English, dia ada pendidikan civic. Subjek tersebut saja akan nampak. Subjek-subjek lain dia tak akan nampak bahagian pendidikan civic ni. Ni pun syarikat dah masukkan. Okey, sama juga multiple choice. Okey, kalau tak buat pendidikan civic, maksudnya bukan saya nak sekarang ni bukan saya nak buat pendidikan civic punya RPH. Jadi biarkan sahaja bahagian ni kosong. Dia tak ada tanda asterisk kan? Tak perlu pilih. Next, pergi pada bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya adalah PKJR. Ini untuk bahasa Melayu sahaja. Pendidikan keselamatan jalan raya. So syarikat pun sama juga dah masukkan. Okey, boleh pilih lebih daripada satu. Kalau tak nak buat, bukan kita nak buat PKJR punya RPH, biarkan saja kosong. Okey, jangan pilih. Next, kita pergi pada bahagian seterusnya. Okey, bahagian seterusnya adalah standard kandungan dan standard pembelajaran di DSKP lah. Okey, klik kat butang kanta, ni pun sama juga, syarikat dah masukkan mengikut DSKP yang terkini. Kalau ada perubahan sama, kami akan ubah mengikut perubahan semasa. Pilihan adalah multiple choice. Okey, pilih senarai dan teruskan. Sama juga bahagian tajuk, dia akan paparkan dalam bentuk nombor. Nak tengok balik, kita boleh tekan butang refresh. Okey, sama juga dengan bahagian tajuk tadi, dia ada bahagian lain-lain. Okey, kalau kita dah pilih kat atas, tak perlu lagi type kat bawah. Kalau nak type kat bawah, tak perlu lagi pilih kat atas. Salah satu saja, nanti sistem akan confuse. Yang mana kita nak buat sebenarnya, yang atas ke yang bawah. Okey. Alright, kemudian untuk maklumat pengajaran harian ni, bahagian objektif, kriteria kejayaan dengan aktiviti, yang ini perlu type sendirilah. Okay, saya percaya cikgu-cikgu dah ada RPH sendiri, jadi kita boleh copy and paste by bahagian. Kita tidak dibenarkan membuat pilihan untuk bahagian-bahagian ni. Sebab apa? Sistem ini dilanggan daripada negeri-negeri di Kedah, Pulau Pinang, Perak, Melaka, Johor dengan Pahang. Jadi daripada utara sampai ke selatan, kalau kita buat pilihan, semua RPH-nya dia akan dalam bentuk yang samalah. Jadi KPM memang tak benarkan. Okay. Dia akan mengurangkan, menghadkan kreativiti guru. Jadi memang kita tak dibenarkan lah untuk membuat pilihan. So kalau cikgu dah ada dalam bentuk RPH, dalam apa-apa bentuk lah, Word, Excel ataupun PDF, kita boleh copy paste saja by bahagian. Contohnya saya tak ada RPH yang dah siap, saya buat macam ni je lah. Objektif. Okey, objektif, kemudian saya nak copy saja bahagian ni. So saya pilih saja mana bahagian yang saya nak copy, highlightkan.
Ctrl C untuk copy, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. So kita boleh cantikkanlah. Okay, cikgu nak tukar style, nak tukar format, nak buat table, itu terpulang kepada cita rasa masing-masing lah. Kreativiti. Itu sebab tu dipanggil kreativiti masing-masing. So guru-guru boleh tunjukkan kreativiti masing-masing lah di pembinaan RPH. Okay, untuk kriteria kejayaan, memahami apa, ni saya buat macam ni sajalah. Okay, by default sekolah cikgu tak akan nampak bahagian kriteria kejayaan ni. Ini sebab kita wajibkan untuk sekolah TS25. Baru dia akan nampak. Kalau tak wajibkan memang tak nampak. Okay, kemudian aktiviti. Kelas amanah. Okay, kalau cikgu tak nak buat pecahan macam pendaftaran subjek tadi ada dua bahagian. Kita boleh pecahkanlah dekat bahagian aktiviti. Pukul 8.30 punya AM. Okay, nanti kat bawah tu, ada kat bawah lagi, kita buatlah aktiviti pukul 11.30. Okay, kalau kita tak nak buat 2 RPH dalam satu hari, kita nak buat 1 RPH saja kan. So kita boleh pecahkan macam ni. Ni aktiviti nombor 1 dia apa, nombor 2 dia apa, macam tu. Okay. Tapi saya tak ada pecahan tadi, so saya buat saja satu. So saya tak ada RPH yang dah siap, saya copy saja, saya highlightkan mana yang saya nak copy. Highlightkan, Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Okay, kemudian cikgu nak cantikkan, nak tukar style, nak tukar format, nak buat table, nak buat bullet numbering, itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Itu untuk terpulang lah. Kalau nak buat macam mana, saya akan buat bentuk macam ni saja. Dia boleh buat panjang, tak ada masalah. Ini sebagai contoh saja saya copy daripada DSKP. Okey, kemudian seterusnya. Di bahagian aktiviti ni, kita boleh masukkan gambar. Ini adalah optional, tidak wajib. Kalau nak masukkan gambar boleh, tapi kalau tak nak masukkan pun tak ada masalah. Cara nak masukkan gambar dalam bahagian aktiviti adalah klik dekat bahagian ni, masukkan gambar ni, kemudian kita boleh pilih file lah. Okey, saiz gambar tu tidak perlu terlalu besar. Okey, saiz ni adalah dalam bentuk pixel. Saya nak kecilkan sikit lah, 200. Saya buat 120. Kemudian kita boleh pilih file. Okey, kemudian pergi dekat desktop ni, saya ada gambar ni, gambar buku ni saya open. Dia akan keluar dekat bahagian ni. So apa yang cikgu boleh buat adalah klik kanan copy image, kemudian pergi dekat bahagian atas Ctrl V ataupun drag and drop saja. Cara dia klik dekat gambar ni, naik je ke atas. Klik, tarik je naik atas. Okey, nak delete, tekan delete sajalah. Okey. Kalau tak perlu masukkan gambar pun tak ada masalah. Okey. Kalau perlu cikgu masukkan gambar, tak perlu saiz dia terlalu besar sebab nanti dia akan makan space, so dia jadi 2 RPH. Kalau perlu masukkan gambar, tidak perlu terlalu banyak gambar. Okey, 1-2 dah memadai. Sebab kalau terlalu banyak gambar, katakanlah dalam satu RPH ni cikgu masuk 6 keping gambar. Okey, cikgu hantar kepada pengesah. Bila pengesah buka, dia tak ada masalah lah sebab dia satu RPH saja. Tapi kalau cikgu hantar 10 RPH, dalam setiap RPH tu ada 6 keping gambar. Jadi 60 keping gambar maksudnya kat situ. Okey, jadi bila pengesah tu klik saja untuk pengesahkan RPH, dia akan jadi loading. Lama tu. Okey, sebab bila kalau ada internet slow, lagi dah dia akan lama dan kemungkinan akan ada error. Jadi kita tak nak berlaku macam tu. So kalau perlu masukkan gambar, masukkan 1-2 dah memadai lah. Kalau tak perlu pun, biarkan saja kosong. Saya tunjukkan cara saja macam mana nak masukkan gambar. Okey. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah lampiran. Okey, dalam ePrima ni, sistem benarkan cikgu lampirkan 5 file ataupun 5 dokumen. Contoh-contoh lampiran adalah seperti markah murid ke, ataupun cikgu ada pergi kursus, cikgu dapat pamphlet-pamphlet yang cikgu nak buat bahan sokongan mengajar. Okey, jadi boleh masukkan dalam tu juga. Ataupun cikgu adalah guru sains, cikgu kat rumah cikgu ada buat eksperimen sendiri, cikgu buat video, buat eksperimen, okey, kemudian cikgu nak paparkan dalam kelas pun boleh juga. Dokumen-dokumen file-file tersebut cikgu boleh masukkan dalam Google Drive, My Drive lah, ataupun Dropbox.
sharekan dia punya link, kemudian link dia cikgu boleh pastekan saja dekat sini. Okey, nanti bila pengesah buat semakan dia boleh nampak. Okey, saya tak ada contoh file yang apa dalam Google Drive. Saya okey, katakanlah saya ada channel YouTube. Saya percaya ada guru-guru yang dah ada channel YouTube sendiri Okey. Katakanlah dalam YouTube ni lagu ABC ni saya nak paparkan dalam kelas, saya mengajar. So apa yang saya perlu buat hanyalah highlightkan dekat bahagian URL atas ni, highlightkan semua. Okey, kemudian saya Ctrl C saja. Kemudian saya pergi balik dekat bahagian pembinaan RPH. URL ni saya pastekan saja. So kita namakanlah video lagu ABC. Tak logik kan, darjah 5 mengajar ABC pula ni sebagai contoh saja. Okey, so kita buat macam ni lah. So bila kita dah hantar RPH tu pada pengesah nanti, pengesah boleh tengok video tu sama ada bersesuaian, file-file yang kita masukkan pun nanti pengesah boleh buat semakan, bersesuaian ke, okey ke, tak okey ke, nanti pengesah akan beri komen lah. Okey, kalau tiada lampiran, biarkan saja kosong. Dia tak ada tanda asterisk, dia tak wajib pun masukkan lampiran ni. Kalau tak ada lampiran. Alright, sebagai contoh saja. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah bahagian catatan tambahan. Okey, untuk catatan tambahan ni, sekiranya ada perkara-perkara yang khas sekolah cikgu gunakan yang tidak ada di sekolah-sekolah lain. Contohnya, pada awal sesi 2023 hari tu, TMK dah dimasukkan, subjek TMK dah dimasukkan, tapi dah keluar balik elemen TMK yang perlu diterapkan dalam setiap subjek. Jadi apa yang masa tu kami nak buat, masa tu kita nak buat tambah kat sinilah elemen TMK. Tapi bila kami nak buat je, keluar kenyataan menteri yang bagi tahu RPH boleh disediakan dalam bentuk yang ringkas, iaitu objektif, aktiviti dan juga impak refleksi. So kita dapatkan feedback daripada sekolah-sekolah, semua sekolah kata tak perlu buat. Tak perlu buat Cik Jamal, tak perlu buat. Okey, kita tak gunakan elemen TMK tu. Jadi sekiranya sekolah cikgu masih lagi gunakan elemen TMK tu, so boleh masukkan dekat bahagian catatan tambahan. So masukkanlah elemen TMK. Ini untuk sementara sahaja untuk tahun 2023, sesi 2023. Sesi 2024 nanti kita akan tambah juga elemen TMK ni. Ini untuk sementara tahun ni saja yang kita tak tambah sebab arahan bukan arahan lah, surat daripada menteri itulah, kenyataan daripada menteri. Okay, so kita boleh masukkanlah elemen 1, 2, 3 ataupun kalau ada khas sendiri. Contohnya macam dekat Johor dekat Johor dia ada satu lagi tambahan modul karakter murid rakyat Johor. Ini untuk di Johor saja, sekolah-sekolah di Johor. Sekolah lain tak guna, jadi kami tak tambah. Jadi cikgu boleh masukkan kat sinilah karakter murid dia apa, nombor 1, nombor 2 apa, nombor 3 apa, karakter murid dia. Okey, kalau ada khas yang untuk sekolah cikgu saja. Kalau tiada apa-apa, memang tiada catatan tambahan, biarkan saja kosong. Dia tak ada tanda asterisk kan? So kita pergi next kepada bahagian seterusnya. Kalau tak ada catatan tambahan. Alright, bahagian seterusnya adalah PK, KBAT, EMK, ITING ni. Syarikat dah masukkan, cikgu boleh klik dekat butang kanta ni. Okey, klik dekat butang kanta ni. Okey, daripada pilihan nilai murni, EMK, KBAT, okey, ITING, ilmu sampailah kepada sekolahku sejahtera. Banyak pilihan jadi cikgu boleh buat pilihan lah. Okey, pilihan adalah multiple choice. Cikgu boleh pilih lebih daripada satu. Ni saya pilih-pilih tak terkena pun, ni sebagai contoh sahaja. Pilih senarai dan teruskan. Okey, dia akan bentuk macam ni lah. Sekiranya ada tambahan dekat bahagian lain-lain ni kita boleh tambah. Cikgu boleh tambah lagi lah kalau tak ada dalam pilihan. Okey, kemudian alat bantu mengajar. ABM atau BBM, bahan bantuan mengajar pun boleh pilih. Syarikat dah masukkan. Tadi saya bawa YouTube. So apa yang saya perlukan adalah komputer, projektor, kemudian internet lah. Okey, kemudian apa lagi? Buku latihan, buku
teks dengan buku tulis. Okey. So pilih senarai dan teruskan. Okey, kalau tiada dalam pilihan, cikgu boleh tambah. Contoh nak buat kertas majung ke, apa ke, kertas manila card ke, apa ke, itu boleh buat tambahan dekat bahagian lain-lain lah. Okey, kalau tidak diperlukan bahagian 2 ni, dia tak ada tanda asterisk, biarkan saja kosong. Tapi terpulang, itu kena tanya pentadbir. Sebab semua keputusan adalah bergantung kepada pentadbir sekolah. Kalau pentadbir kata perlu juga isi ABM, kenalah isi. Kalau tak perlu, pentadbir kata tak perlu isi pun tak apa, so tak perlu isi pun tak apalah. Dia tak ada tanda asterisk. Alright, kita pergi bahagian seterusnya. Okay, bahagian seterusnya adalah jika RPH tak dapat dijalankan. Okay, tadi saya dah bagi tahu kita boleh sediakan RPH ni dalam seminggu awal. Katakanlah minggu ni semua RPH yang minggu ni saya dah siap. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Okay, hari ni hari Isnin. Tiba-tiba saya dapat panggilan daripada PPD, saya kena pergi PPD, ada meeting pada hari Rabu. Okey, jadi apa yang saya perlu buat, saya pergi kat menu edit cetak, buka balik RPH tu, pergi dekat bahagian RPH yang tidak dapat dijalankan. Saya kena update lah RPH tu saya tak dapat jalankan sebab saya kena attend meeting dekat PPD. So saya pilih lain-lain, catatan ni saya tulislah meeting di PPD. Ataupun malam ni, katakanlah malam ni saya rasa tak sihat, hari ni saya terasa tak sihat, malam ni memang saya betul-betul tak sihat, tak boleh bangun, esok saya tak boleh ke sekolah. Jadi saya boleh kena update RPH yang saya dah buat tu, pergi pilih cuti, kemudian saya tulislah cuti sakit. Okey, apabila kita update saja RPH tak dapat dijalankan, okey, tak perlu lagi sediakan impak refleksi. Okey, sebab impak tu nanti automatik sistem akan ambil RPH tidak berkaitan. RPH tidak dapat dijalankan kerana cuti sakit. Jadi tak perlu sediakan impak lagi lah kalau kita dah update bahagian RPH tidak dijalankan. Okey, tapi saya nak tunjukkan macam mana kita nak buat impak nanti. So saya tak nak update pada tidak dapat dijalankan lah. Saya tulis tiada. Alright, sikit je lagi bahagian lain-lain maklumat. Okey. Untuk bahagian kongsi maklumat ni agak penting sikit Untuk kongsi maklumat. Okey, untuk kongsi maklumat ni ada pilihan tidak, untuk sendiri dan untuk semua. Tidak bermaksud kita tak boleh gunakan RPH yang kita dah buat untuk kelas-kelas lain ataupun pada tahun-tahun akan datang. Jadi syarikat akan suggestkan, kita recommend untuk semua guru at least pilih untuk sendiri. Apabila pilih untuk sendiri, katalah saya mengajar tadi tahun 5 jujur dan tahun 5 amanah subjek Bahasa Melayu. Saya dah buat amanah ni, tahun 5 amanah punya RPH. Nanti untuk tahun 5 jujur, saya copy saja tahun 5 amanah punya RPH. At least saya kena kongsikan untuk sendiri. Ataupun tahun depan, sesi 2024 kebetulan saya mengajar juga tahun 5. Jadi saya boleh cari daripada tahun-tahun lepas punya. Tapi kena wajib kongsikan untuk sendiri. ID kita sahaja yang kita boleh nampak lah. Kita boleh nampak RPH yang kita dah buat tu. Okey, untuk semua. Okey, kalau untuk semua bermaksud katakanlah dalam tahun 5 Bahasa Melayu ada 3 orang guru. Guru A, Guru B, Guru C. Guru A buat RPH dan dia kongsikan untuk semua. Guru B dan Guru C ni dia boleh copy dan gunakan semula RPH Guru A yang Guru A ni buat lah. Ada sekolah yang buat macam itulah, dia sharingkan. Awak buat tajuk 1, 2, 3, saya buat tajuk 4, 5, 6, yang C pula buat tajuk 7, 8, 9. So dia sharekan macam tu sajalah. So dia kongsikan untuk semua. Terpulang kepada masing-masing lah. Kalau tak nak private, so pilih saja sendiri. Jangan kongsi untuk semua. Semua ni bermaksud dalam satu sekolah saja. Dan dalam bawah panitia yang sama saja. Kalau cikgu mengajar Bahasa Melayu, sharekan untuk semua. Guru matematik, guru sains semua tak boleh nampak lah. Guru Bahasa Melayu tahun 5 saja yang boleh nampak. Okey. Alright, kemudian bahagian seterusnya siap untuk disahkan. Okey, kalau kita dah buat RPH ni, kita nak terus hantar, boleh pilih sudahlah. Ataupun biarkan saja belum, sebab kita nak buat seminggu punya. Dan nanti saya akan tunjukkan macam mana kita nak hantar. Tik saja kita boleh hantar RPH tersebut. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah pilihan pengesah. Okey, pilihan pengesah ni
kita boleh klik dekat bahagian pilih pengesah ni. Kalau dalam sekolah ada lebih daripada seorang pengesah, kita boleh pilih mengikut pengesah yang telah ditugaskan untuk mengesahkan RPH kita lah. Dalam contoh ni ada satu saja, so saya pilih Cikgu Haikal ni, pilih pengesah, teruskan. Sekali saya dah buat pilihan Cikgu Haikal ni sebagai pengesah saya tak perlulah setiap kali nak pilih. Sekiranya ada perubahan pengesah barulah saya tukar. Kalau tidak, sistem akan recognize Cikgu Haikal ni sebagai pengesah kita. Dia akan kekal Cikgu Haikal ni sajalah selagi tak ada perubahan. Okey, habis dah pembahagian pembinaan RPH. Sebelum saya tekan butang simpan ni, saya nak bagi tahu satulah. Okey, dalam requirement mana-mana sistem, sistem seperti ePrima ni mesti ada time out. Dia mesti ada time out. Okey, dia sama macam Maybank ke apa ke sistem-sistem lain, dia ada time out lah. Okey, dalam sistem ePrima kita benarkan 15 minit. 15 minit tanpa apa-apa aktiviti. Kalau lepas 15 minit cikgu biarkan saja sistem tu, nanti dia akan minta cikgu login semula. Okey. Jadinya, katakanlah cikgu tengah masuk tarikh, masuk tajuk, kemudian pilih DSKP, tengah-tengah type objektif ni, tiba-tiba ada parents datang nak jumpa ke, ataupun kita dipanggil ke pejabat ke, ataupun kat rumah kita tengah buat tu ada urusan ke, ataupun kita rasa nak ke tandas. Jadi kita pergi ke tandas. Okey, bila kita keluar daripada urusan kita, kita biarkan saja sistem seperti ini, tanpa apa-apa aktiviti, lebih daripada 15 minit. Lepas kita pergi tandas, dah lebih 15 minit, kita masuk balik depan PC, tengok ada lagi lah. Jadi sambung buat kerja, bila sambung buat kerja, terus tekan butang simpan. Bila tekan butang simpan, sistem akan auto log out dan apa yang cikgu dah type tu semuanya akan hilang. Dia akan minta cikgu login semula. Jadi perkara itu kita tak nak berlaku kepada cikgu. So apabila cikgu perlu keluar daripada sistem, contoh tengah type objektif nak pergi ke tandas, jadi terus je tekan butang simpan walaupun bahagian-bahagian lain masih kosong, jadi masih kosong lagi, tak ada masalah. Walaupun kita baru pilih tarikh, pilih tajuk, ada urusan, tekan saja butang simpan, kemudian kita pergi edit cetak, kita boleh edit lagi by bahagian. Okey, sebab kita tak nak jadi nanti bila dah 15 minit, dia kadang-kadang belum sampai 15 minit pun, dia 10 minit je, tapi connection loss. Bila connection loss, dia pun akan jadi auto log out juga. So kita tak nak perkara itu berlaku. So kalau ada urusan saja, cikgu simpan dahulu, kemudian kita boleh edit balik semula. Jangan biarkan dia macam tu saja tanpa apa-apa aktiviti. Okey? Alright, habis dah bahagian pembinaan RPH. Sebelum saya tekan butang simpan, saya bukalah untuk soalan. Sekiranya ada soalan berkenaan pembinaan RPH. Ada soalan cikgu? Ada Alright, kalau tak ada saya terus tekan butang simpan. So saya tekan butang simpan saja, dah berjaya dah. So saya boleh pergi dekat edit cetak, saya untuk kemas kini ataupun saya melihat rekod ni semula lah. So saya tutup sahaja. Okay, bila saya tutup ni, tengok statistik ni dah berubah lah. Saya dah buat satu RPH, dah jadi satu lah. So belum sediakan jadi 7, belum dihantar pun 1, impak refleksi pun perlu buat 1. Okay, so kalau saya pergi balik dekat menu edit cetak, pergi balik dekat menu edit cetak kat sebelah kiri ni, menu edit cetak, saya dah nampak dah RPH yang saya buat. Okay, kalau saya nak edit lagi, saya klik je kat kemas kini tu, saya masih lagi boleh edit mana-mana bahagian. So kita simpan saja, walaupun kita tak lengkap lagi, kita simpan saja. So nanti kita boleh masih lagi edit, kemas kinikan dia. Okay, bentuk RPH yang dah siap adalah seperti ini. Okay, ini adalah bentuk RPH yang dah siap. Selepas kita dapat bentuk seperti ini, apa yang boleh kita buat adalah kita boleh printkan dia. Tapi print bukan kepada print hard copy. Kita boleh printkan kepada PDF. So cara dia, klik saja kanan kat mana-mana bahagian, pilih print. Destination ni kita boleh pilih sama ada save as PDF ataupun Microsoft Print to PDF. Saya suka pilih save as PDF sebab nanti dia dah ada file name sendirilah. Okay, kalau Microsoft Print to PDF, dia kena type file name. Okay, setting-setting ni kita boleh tukar lah. Paper size ni kita boleh besarkan sikit jadi A4. Kemudian header and footer ni kita boleh delete lah. Kalau tak dia nampak macam ni kan. So kita deletekan dia lah. Kemudian kita boleh savekan dia.
Okay, savekan je, kita boleh savekan dekat mana-mana bahagian. So kalau save as PDF, dia dah ada nama lah, Ali bin Abu 27 November, subjek Bahasa Melayu. So savekan saja. Bentuk RPH yang dah disavekan adalah seperti ini. Ini adalah bentuk offline. Ini adalah bentuk offline. Okay, jadi cikgu boleh masukkan dalam thumb drive, masukkan dalam Google Drive, sharekan dengan smartphone cikgu. So smartphone cikgu dah ada dah. Tak perlulah cikgu nak masuk kelas, cikgu nak kena login balik tengok RPH. Jadi cikgu boleh masuk kat Google Drive je, tengok dah ada dah file-file tu. Ini satu-satu, nanti saya tunjukkan macam mana kita nak print seminggu punya. Terus kita dah siap simpan untuk seminggu punya terus. Okay. Alright, baik. Kita teruskan. Okey, habis dah cara pembinaan RPH, cara tambah baru. Sekarang ni yang kedua saya nak tunjukkan cara guna semula. Yang ni paling disukai lah oleh guru-guru, cara macam mana kita nak copy balik RPH tersebut. Okey. Sekarang ni katakanlah saya nak buat untuk esok. Esok ni tahun 5 jujur. Okey. Tahun 5 jujur ni saya nak gunakan saja RPH yang saya dah buat pada tahun 5 amanah tadi. Okay, so cara dia sekarang ni pergi dekat mana bahagian yang kita nak buat tu. Saya nak buat tahun 5 jujur hari Selasa. So saya highlightkan tahun 5 jujur hari Selasa ni. Saya klik dekat butang yang tengah-tengah ni yang mana saya nak buat RPH. So saya klik dekat butang tengah-tengah ni, guna semula. Okay, cari rekod mengajar sedia ada. Saya klik dekat butang kantar ni. Dia akan paparkan pilihan tahun macam ni lah, pilihan RPH. So kalau cikgu sekolah ni dah gunakan lebih daripada setahun, 2 tahun, 3 tahun, bolehlah cari daripada tahun-tahun selepas sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya. Julat, tarikh, dari dan sehingga ni mesti dalam sesi yang sama. Kalau tahun ni daripada bulan Februari hingga daripada bulan Mac 2023 hingga bulan Februari 2024. Kalau sesi 2023 lah. Okey. Tapi saya tak ada contoh yang tahun-tahun lepas. Ataupun cikgu nak cari menggunakan tajuk. Okay, katakanlah tahun lepas saya gunakan tajuk beringat sebelum terkena. Macam mana saya buat RPH ni? So saya carilah tajuk ni, julat ni mesti dalam tahun 2022, saya cari je. Mana-mana RPH yang saya gunakan tajuk beringat sebelum terkena ni, dia akan paparkan kat sini. So kita boleh gunakan semulalah. Tapi saya pun tak ada contoh yang tahun-tahun lepas. Saya ada contoh yang semasa saja yang tadi saya buat untuk tahun 5 amanah. So saya carilah. Saya buat tadi 27 hari bulan kan. Jadi saya pilih saja cari. Dia akan paparkan RPH yang saya dah buat, yang saya kongsikan untuk sendiri untuk kelas tahun 5 amanah. Okay, saya nak tengok balik. Betul tak RPH ni yang ada gambar buku tadi? Yang saya nak gunakan semula untuk tahun 5 jujur. Betul lah. RPH ni yang saya nak gunakan, saya nak copy pada tahun 5 jujur. So apa yang saya perlu buat hanyalah, tekan butang tanda right, tekan butang guna carian, semua data-data dalam tahun 5 amanah, dia akan copy dalam tahun 5 jujur. Termasuklah gambar-gambar, termasuklah lampiran, kebat writing, semua dia akan masukkan. So apa yang cikgu perlu buat hanyalah 2 perkara sahaja. Perkara pertama adalah semak tarikh. Okay, kita semaklah tarikh. Kita nak buat hari Selasa. Selasa bukan 27. So kita tukar tarikh lah. 28 hari bulan. Okay, perkara pertama selesai. Perkara kedua adalah kemaskinilah RPH ni mengikut kesesuaian kelas masa. Okay, jadi kita kemaskinilah. Aktiviti ni kita boleh edit sikit lah. Kita edit mengikut kelas masa lah. Katakanlah kelas jujur ni dia kurang sikit, tahap dia kurang sikit. Jadi kita tak boleh buat aktiviti banyak-banyak. Kita buat aktiviti 2 saja. Jadi aktiviti ketiga ni kita delete lah. Okay, kita boleh edit lagi mengikut kesesuaian. Okay, lepas kita dah edit semua ni, kita dah edit ikut kesesuaian kelas masa. So apa yang kita perlu buat hanyalah tekan butang simpan. Dah berjaya dah. Kalau cikgu perasan, sebenarnya tak sampai seminit pun saya buat RPH yang kedua. Sebab saya explain tu yang dia akan jadi panjang lah. Okay, so kebiasaannya sekolah-sekolah yang gunakan ePrima, tahun pertama dia akan agak struggle sikit lah. Sebab dia kena tambah.
Tambah tahun kedua dia akan jadi lebih mudah sebab dia akan gunakan yang tahun-tahun lepas sahaja. Tahun ketiga, tahun keempat macam sekolah-sekolah yang dah gunakan 5-6 tahun sistem prima, dia lagi mudah. Tahun depan saya mengajar tahun 3, tak apa, tahun 2020 saya pernah mengajar tahun 3, so saya copy je lah tahun 2020. Tahun kemudian ni dah saya mengajar tahun 4 pula, tak apa, tahun 2021 saya mengajar tahun 4, cari je tahun 2021. Dia akan jadi lebih mudah bila data-data dalam e-prima ni dia dah penuh. Kalau mula-mula ni, permulaan ni memang agak struggle sikit lah, dia kena tambah dulu. InsyaAllah lama-lama dia akan jadi lebih mudah. Alright, kalau saya tutup ni, statistik ni pun dah berubah lah. Sudah disediakan dah jadi 2, belum disediakan jadi 6, 4 refleksi jadi 1. Kalau pergi kat edit cetak, dia dah nampak lah 28 hari bulan. Bentuk dia sama sahaja yang macam RPH tadi, beza dia aktiviti ni saya buat 2 sahaja, yang ni saya dah tukar nama kelas jujur. Dia sama sahaja bila kita gunakan semula. Okay? Alright, habis dah bahagian pembinaan RPH, cara guna semula. Sekarang kita nak pergi pada bahagian pengurusan RPH. Sekiranya ada soalan, cikgu boleh terus ajukan soalan. Saya akan berikan jawapan. Kalau tidak, saya akan teruskan saja pada bahagian seterusnya. Okay, kita nak menguruskan RPH sekarang ni. Okay, pembinaan RPH, RPH cuti, edit cetak, pengantaran. Menu pengurusan RPH ni lebih kepada menu dekat bahagian pengajaran harian ni. Cara kita nak uruskan RPH dia. Okay, sekarang ni menu pertama adalah tambah RPH. Dekat sinilah kita boleh membina RPH, cara tambah baru, guna semula template. Dekat sinilah kita boleh nampak statistik yang berapa kita dah buat, belum kita buat, impak yang belum sediakan dekat bahagian tambah RPH. Okay. Kemudian bahagian seterusnya nombor 2 adalah tambah RPH cuti dan lain-lain. Ni sebagai rekod untuk rekod Untuk rekod dalam sistem e-prima, RPH perlu disediakan setiap hari kecuali cuti penggal persekolahan. Nanti start daripada 16 Disember dah start cuti penggal ketiga kalau tak silap saya lah. Jadi tak perlu cuti penggal ketiga tak perlu sediakan RPH. Kalau cikgu sediakan juga, sistem akan bagi tahu tidak termasuk dalam minggu persekolahan. Okey, cuti-cuti umum yang lain masih perlu sediakan RPH. Tapi bukan RPH yang macam biasalah, ada tajuk, ada DSKP, tak. Dia dalam bentuk rekod saja. Kita perlu rekodkan hari tu adalah hari cuti. Caranya kita nak rekodkan, kita pergi dekat bahagian tambah RPH cuti dan lain-lain. Okay, kemudian kita boleh masukkanlah. Katakanlah sekolah ni, sebagai contoh demo ni, SK demo ni, hari Khamis dan hari Jumaat ni dia cuti. Jadi kita boleh pilih, kita boleh buat sekali sahaja dalam minggu yang sama. So 30 hingga 1 Disember. Okey, kita boleh buat sekali lah. Okey, kalau cuti tu jatuh dalam satu minggu, okey, contoh macam cuti tahun baru Cina, cuti hari raya, biasanya cuti seminggu kan. Jadi kita boleh buat sekali sahaja dalam satu minggu tersebut, 27 sampai 1 Disember. Kita boleh buat sekali saja. Tapi kalau cuti tu jatuh dalam 2 minggu berbeza, contohnya cuti hari Jumaat dan hari Isnin. Okey, hari Jumaat tu kita boleh buat satu, hari Isnin kita boleh buat satu lagi. So kita kena buat 2 lah sebab dia bukan dalam minggu yang sama. Okey, sebagai contoh katakanlah sekolah ni cuti 30 dengan 1 hari bulan Disember. So saya pilih tarikh. Saya pilih tarikh, saya perlu masukkanlah catatan ni yang wajib saja saya perlu isi. So saya pilihlah yang ini adalah cuti. So tajuk ni tak ada tanda asterisk tapi saya nak tulis sajalah cuti peristiwa. Okey. Kemudian bahagian objektif ni biarkan saja tidak berkaitan. Kemudian aktiviti ni ada wajib, kita perlu isilah cuti peristiwa, cuti hari ni sebagai contoh aja cuti hari sukan sekolah. Okey, kita tulis sikit lah macam ni. Kemudian bahagian impak refleksi ni biarkan saja tidak berkaitan. Okey, pengesah sekali kita dah pilih Cikgu Haikal, dia tak perlu pilih lagi nama lain lah. Okey, kalau nak tukar pengesah boleh pilih pengesah. Kemudian dekat bahagian jadual waktu dekat bawah ni ada pilihan. Kalau mana-mana yang tak terkena, jadi kita boleh untick dia lah.
Okey. Mungkin selepas waktu rehat yang kita tak boleh masuk kelas, yang sebelum waktu rehat kita boleh masuk kelas, kita boleh antik. Kalau semua terkena memang cuti, kita boleh rekodkan sekali. Biar by default pun dia akan tick semualah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat hanyalah tekan butang tambah. Okey, lepas kita tekan butang tambah, dah berjaya dah. Okey, RPH yang kita dah buat ni, rekod yang kita dah buat ni dah berjaya. Okey, jadi apa yang kita boleh buat, kita pergi dekat menu edit cetak. Dan nampak dah 30 dengan hari bulan Disember punya. Bentuk RPH yang dah siap tu adalah seperti inilah. Tajuk dia cuti, aktiviti dia pun cuti peristiwa lah, cuti hari bukan sekolah. Yang ini sebagai rekod sahaja. Sekiranya berlaku carian pada masa akan datang, cari pada 30 hari bulan November, dia tak jumpa pula RPH yang kita dah buat. Bila kita buat rekod macam ni dah senang lah. Kita tahu 30 hari bulan November kita tak buat RPH sebab dia cuti hari sukan sekolah. Jadi mudahlah. Cuti-cuti peristiwa, cuti-cuti umum, cuti tambahan KPM masih lagi perlu sediakan RPH. Cara dia macam ni sajalah, kita buat rekod saja. Bukan RPH yang lengkap lah. Kita buat rekod macam ni sahaja. Alright. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah menu edit cetak. Okey, dalam edit cetak ni, semua RPH yang cikgu buat, dia akan simpan dalam edit cetak ni. Sistem akan simpan selama 5 tahun ke belakang. Okey, 5 tahun ke belakang sistem akan simpan lah. Kalau dah gunakan 5 tahun, lebih daripada 5 tahun kita tak delete. Kita archivekan saja dan kita hidekan daripada paparan. So cikgu tak boleh nampak lebih daripada 5 tahun lah. Kita nampak 5 tahun ke belakang sahaja. Alright. Okey, kemudian bahagian seterusnya ada kat menu bawah edit cetak ni, dia ada rekod belum dihantar. Okey, dekat sinilah kita boleh hantar RPH. Tadi kita dah buat seminggu punya kan. So kita dah buat seminggu kat sini, kita hantar je lah. Kita hantar hari Isnin dulu. Kemudian habis hari Isnin, kita buat hari Selasa pula, hantar hari Selasa pula. Tik-tik-tik saja mana yang kita nak hantar. Okey, alright. Ini sebagai makluman. Okey. Cara penghantaran tidak ditetapkan dalam e-Prima. Terpulang kepada pentadbiran sekolah cara nak menghantar RPH. Okey, cara yang biasa digunakan ada 3 cara. Okay, cara pertama ada pentadbir yang minta guru-guru sediakan RPH. Siap je buat RPH, terus dia hantar untuk buat pengesahan. Okey, lepas tu bila pengesah terima RPH tu, dia boleh buat semakan dan dia boleh sahkan. Okey, lepas habis PDPC nanti cikgu tu boleh update impak. Lepas update impak nanti pengesah boleh semak impak semula. So pentadbir ada 2 kerja lah. Ini kurang sikit popular lah tapi masih ada sekolah yang gunakan. Sebab pentadbir kena buat 2 kerja. Dia kena semak RPH sekali, kena semak impak pula macam tu. Itu terpulang pada pentadbir. Okey, itu cara pertama tadi. Cara kedua adalah ada pentadbir yang minta guru-guru sediakan RPH. Biasalah kena sediakan RPH sebelum PDPC. Okey, tunggu sehingga habis PDPC. Habis je PDPC, update bersama-sama impak dan terus hantar untuk pengesahan. Okey, jadi maksudnya setiap hari dia akan hantarlah RPH untuk buat pengesahan selepas update impak. Okey, jadi bila pengesah tu terima, dia akan nampak RPH tu bersama impak lah. Mudah untuk pentadbir. So setiap hari pentadbir akan nampak, so dia tak terdampak terlalu banyak RPH. Yang ini paling popular sekali lah. Paling banyak sekolah gunakan. Buat RPH, tunggu sampai habis PDPC, habis PDPC, update impak, terus hantar untuk buat pengesahan. Itu yang paling selalu digunakan. Okey, cara ketiga dia ikut balik cara buku. Cara buku dulu, ada pentadbir yang minta buat impak buat RPH macam biasa Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, tunggu sehingga hari Jumaat, update impak sekali Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, kemudian hantar pada hari Jumaat bersama-sama hari Isnin punya RPH. Okey, so maksudnya hari Jumaat tu kena hantar hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat bersama-sama impak berserta dengan hari Isnin punya RPH. So dalam satu masa nanti pengesah akan nampak beratus RPH untuk disahkan. Masih lagi ada pentadbir yang minta buat macam tu sebab kemungkinan sebab sistem e-Prima ni mudah sebab dekat mana-mana pun boleh buat pengesahan. Jadi kemungkinan dekat rumah pentadbir ni ada ke lapangan, jadi dia boleh buat Sabtu atau Ahad, dia boleh buat pengesahan di rumah. Di mana-manalah yang ada peranti, ada telefon ke, ada laptop ke, dia boleh buat pengesahan. Itu terpulang kepada pentadbiran sekolah cikgu. Cara pengesahan mungkin cikgu pentadbir nanti boleh bincang. Caranya nanti boleh bagi tahu dengan guru-guru lah.
cara pengesahan macam mana nak hantar RPH. Alright, kemudian saya titik saja mana yang saya nak hantar saja record. Okay, selepas saya hantar barulah pengesah nampak RPH saya untuk disahkan. Selagi saya tak hantar RPH saya untuk disahkan, dia akan nampak dekat bahagian laman utama ni belum dihantar. So kita boleh alert lah. Yang mana belum dihantar tu kita boleh alert lah. Yang mana tak hantar kita kena hantar lah untuk dibuat pengesahan. Okay, so lepas kita dah hantar, kita boleh tengok dekat menu record belum disahkan. Okay, rekod belum disahkan ni bertujuan untuk kita tukar nama pengesah. Katakanlah saya dah hantar pada Cikgu Haikal, tapi Cikgu Haikal ni tiba-tiba sakit ke, tak sihat, lama tak datang, okay, ataupun berpindah sekolah, jadi pentadbir yang lain minta tukar kepada orang lain lah. Jadi kita boleh tukar secara pukal. Tukar nama pengesah, kini sahaja pengesah. Tak perlulah kita buka satu, tukar pengesah. Buka satu, tukar pengesah. Jadi leceh. Kita boleh tukar secara pukal kalau berlaku pertukaran pengesah. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah impart refleksi belum disediakan. Kalau kita tengok dekat bahagian laman utama, dekat sini ada impart refleksi belum disediakan, ada satu. Tapi saya dah buat 2 RPH. Kenapa satu saja? Sebab satu saja yang dah lepas PDPC. Kita tak boleh buat impart sebelum PDPC. Kalau kita buat juga, sistem akan bagi tahu sila sediakan impart selepas PDPC. Okay, so kat sini ada satu sajalah. Kita klik dekat nombor satu tu ataupun klik dekat impart refleksi yang belum disediakan, dia akan pergi menu yang sama. Okay, jadi cara nak buat impart refleksi tu, klik dekat butang kemas kini ni. Pergi bahagian bawah sekali. Okay, bahagian impart refleksi ni, so kita boleh masukkanlah jumlah murid, jumlah hadir, jumlah mencapai objektif ni optional. Kalau nak isi boleh, kalau tak nak isi pun tak ada masalah. Kalau isi nanti sistem akan buat auto ayat lah. Nanti saya tunjukkan. Katalah saya masuk 30 jumlah murid, yang hadir hanya 29, yang mencapai objektif pun 29 orang. So yang ini ada asterisk, jadi wajib diisi. So catatan ni wajib diisi lah. Kita tulislah PDPC. Contoh saja, jangan ikut saya. Berjalan lancar. Nak tukar style, nak tukar format, nak buat table, nak buat numbering, itu terpulang kepada kreativiti masing-masing. Sebagai contoh saya buat macam ni saja. Okay, lepas kita dah update, dah siap saja impart ni, apa yang perlu kita buat hanyalah impart refleksi siap ni kita pilih saja sudah. Okay, pilih saja sudah, kemudian pergi bahagian bawah, tekan saja butang kemas kini. Lepas kita tekan saja butang kemas kini dah berjaya, tutup saja, dah tak nampak dah list impart yang perlu kita buat lagi. Kalau pergi laman utama, impart yang perlu sediakan pun kosong. Jadi kita alert yang mana impart yang kita tak sediakan lagi. Jadi guru-guru boleh alert lah yang mana impart yang tak sediakan lagi kita boleh buat. Okay. Bentuk impart yang dah siap tadi adalah seperti ini. Okay, impart refleksi. Seramai 29 daripada 30 murid menghadiri kelas. 29 daripada 29 mencapai objektif. Dia akan bina ayat macam ni lah. Kalau tak masukkan angka-angka ke atas tadi tu, dia tak akan nampak. Dia terus PDPC berjalan lancar. Nak tulis ayat sendiri pun terpulang kepada masing-masing. Cita rasa masing-masing lah. Kreativiti masing-masing. Okay, saya buat macam tu. Kalau ada kalau ada letak angka tu, dia akan keluar macam ni. Alright, kemudian bahagian seterusnya adalah tambah by RPH. Okay, bahagian ni diperlukan apabila kita dah hantar RPH. Kemudian pengesah buat semakan. Ada kesilapan. Kesilapan yang paling common sekali adalah spelling mistake ataupun typo lah. Jadi apa yang pengesah nak, dia nak pulangkan balik RPH tu kepada guru tersebut untuk dibuat pembetulan. Okay, nanti saya tunjukkan masa pengesahan dibuat. Sekarang kita skip dulu bahagian ini. Alright. Kemudian menu seterusnya adalah kongsi RPH guru relief. Okay. Menu ni digunakan sekiranya kalau cikgu nak pentadbir bersetuju untuk gunakan record kelas relief ni. Okay, kalau tak gunakan record kelas relief ni, tak perlu gunakan modul ni. Okay, menu ni tak perlu digunakan lah. Ini bertujuan untuk kita sharekan saja RPH. Katakanlah esok saya dah buat RPH, tapi cikgu yang relief kelas saya tu, saya nak sharekan saja RPH tu secara online.
Okay, saya pilihlah besok 28 hari bulan. Saya cari saja ni 28 hari bulan punya RPH. Saya klik saja kongsi RPH, kemas kini record. So guru yang relief kelas saya tadi tu, dia boleh ambil RPH yang saya dah kongsikan tu, pergi dekat RPH kelas relief, cari yang record, RPH kelas relief, dia carilah 28 hari bulan, cari nama user saya ni Ali bin Abu. Okay, kemudian tekan butang cari, dia akan keluar RPH tu dekat sini. Okay, so kita boleh guru yang relief tu dia boleh print, dia boleh save as PDF, dia boleh mengajar kelas yang dia relief tu lah. Okay, kalau tak gunakan menu ni pun tak ada masalah sebab kita dah boleh save as PDF tadi kan. So kita boleh hantar melalui Telegram, WhatsApp ataupun kita print saja, kita bagi pada cikgu tu. Cikgu ni kelas ni esok punya kelas, RPH untuk esok. Jadi cikgu tolong ajar dalam kelas esok lah. Okay. Kalau tak gunakan menu ni pun tak ada masalah. Okey, kemudian bahagian seterusnya adalah rekod pencerapan. RPH boleh dicerap secara online oleh pentadbir. Okey, kalau pencerapan dibuat secara online, RPH yang telah dicerap tu dia baru akan nampak dekat bahagian ni. Okey, ini untuk individu lah. So kita boleh tengok komen-komen daripada pentadbir. Kalau pentadbir tidak mencerap RPH secara online, maksudnya pentadbir print, kemudian dekat situ dia tulis, bahagian ni kita tak nampak lah RPH yang telah dicerap. Okey, terpulang kepada pentadbir ini bukan wajib. Kalau cikgu pentadbir kata nak cerap secara online, boleh pergi cerap secara online lah. Okey, kalau tidak, dia tak nampak bahagian ini. So cikgu tak boleh nampak lah rekod-rekod yang telah dicerap tu nanti. Alright, bahagian terakhir untuk bahagian pengurusan RPH adalah bahagian cetakan. Cetakan dia ada cetakan sehari ataupun ada cetakan seminggu. Saya nak tunjukkan cetakan seminggu ni. Okey, katakanlah kita dah buat RPH seminggu punya, kita pilih dekat cetak rekod seminggu. Sesi ni 2023 lah, cari tahun. Minggu ni kalau kita terlupa, dekat atas ni ada minggu Dekat atas tarikh ni, dekat dalam sistem ni, minggu 34 adalah minggu semasa. Jadi kita pilih-pilih lah. Kalau kita buat yang next week punya, minggu 35 lah. Tapi saya buat yang minggu semasa. So saya pilih minggu ke 34, cari record. Okey. Kemudian dekat tulisan warna biru ni, kita klik saja dekat tulisan warna biru ni. Lihat senarai untuk dicetak. Kalau dalam seminggu kita sediakan 18 RPH, dia akan paparkan 15 tu sekali lah RPH tersebut. So apa yang kita boleh buat hanyalah kita boleh printkan pada PDF. So cara dia sama macam tadilah. Klik kanan mana-mana bahagian, pilih print, kemudian destination ni kita pilihlah save as PDF ataupun Microsoft Print to PDF. Save as PDF, setting ni kita dah tukar, kemudian kita savekan sahaja. Okey, kalau save as PDF dia dah ada nama file. Ali bin Abu RPH minggu ke-34 tahun 2023. So saya savekan sahaja. Bentuk dia sama sahaja macam tadi. Okey, beza dia ni dalam seminggu punya. Okey, ini adalah saranan daripada pihak syarikat supaya guru-guru ada simpanan data sendiri. Ini bukan tujuan untuk database itu bukan untuk database. Ini tujuan dia untuk rekod guru-guru sendiri. Sebab apa? Sekiranya cikgu berpindah sekolah, kalau sekolah cikgu tu gunakan e-Prima, tak ada masalah. Sebab apa? Cikgu boleh cari balik RPH daripada sekolah lama di menu ni, RPH sekolah lama. So kita boleh cari balik rekod tu lah. Tapi kalau cikgu berpindah sekolah, sekolah tu tidak menggunakan e-Prima, jadi cikgu nak dapatkan balik RPH tu, nak buat penggunaan kenaikan pangkat ke, nak buat penggunaan lain ke, jadi susah. Bila user dah ditutup, cikgu dah tak boleh akses. So bila nak dapatkan balik, dah jadi susah kat situlah. Okay, sebab tu kami suggestkan supaya guru ada simpanan. Tapi kalau cikgu-cikgu rasa yakin, saya tak akan pindah daripada sekolah ni. Okay, tak perlu nak simpan pun tak ada masalah. Tapi kalau cikgu memang ada rasanya, mungkin tahun depan saya nak pindah sekolah. Jadi saya rasa cikgu kena save kan daripada awal lah. Sebab at least file-file ni semua cikgu boleh masukkan dalam thumb drive, dalam Google Drive, linkkan dengan smartphone. File ni tak besar pun, dia tak besar lah saiz dia. Okay, jadi kalau dalam setahun tu ada 45, 48 minggu, so ada 45, 48 file sahaja dalam seminggu. Okay. Alright.
Habis dah bahagian pengurusan RPH. Kita pergi dekat bahagian cetak rekod seminggu ni saya dah habis lah. Okay, sekarang ni saya nak masuk pentadbiran sikit saja lagi dalam 10 minit macam tu. Tapi sebelum saya pergi dekat bahagian pentadbiran, saya nak balik kepada bahagian pendaftaran subjek. Saya nak pergi ke cara tamatkan pendaftaran subjek. Okay. Katakanlah kita dah buat RPH sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tiba-tiba dapat tahu, pentadbir bagi tahu ada perubahan jadual. Jadi apa yang perlu kita buat adalah tamatkan pendaftaran subjek yang lama, kemudian kita daftar balik baru. Cara nak tamatkan tu kita pergi dekat bahagian pendaftaran subjek semula, klik kat daftar subjek. Okey, kalau ada checking macam ni jangan risau ini Cloudflare punya checking saja. Dia nak tengok kita punya server safe, kita punya PC ni safe ke tidak untuk masuk ke server. Kalau kita punya safe, dia akan lepas lah. Kalau ada block, maksudnya mungkin ada virus ke apa ke. Kalau tak ada masalah. Alright. Okey, kita pergi kepada bahagian pendaftaran subjek. Okey, kemudian mana-mana pendaftaran yang aktif ni kita perlu tamatkan sekiranya ada perubahan jadual. So kita buka lah. Kita buka yang ni. Okey. Kalau kita tengok kat sini, rekod ini tidak boleh dikemas kini lagi. Kalau ada penukaran guru atau jadual waktu, tamatkan dan buat yang baru. So cara nak tamatkan, isi ruangan ini sahajalah. Isi ruangan ini saja. So apa yang perlu diisi? Hanyalah tarikh akhir mengajar. Mesti pentadbir akan bagi tahu bila kita last gunakan jadual yang lama dan mulakan dengan jadual yang barulah. So kita dah tahu dah. Katalah minggu ni, hari Jumaat ni last kita gunakan 1 Disember last kita gunakan jadual yang lama ni lah. So kita masukkanlah 1 Disember 2023. Walaupun hari Jumaat kita tak mengajar, kita masukkan 1 Disember pun tak ada masalah. Jadi apa yang perlu buat seterusnya adalah tekan butang tamat. Saya tak tekan butang tamat sekarang sebab nanti kalau saya nak tunjukkan contoh seterusnya susah. Jadi saya tak tekan butang tamat lah. Itu saja yang perlu buat. Tamatkan, nanti dia akan hilang dekat sini. Dah hilang satu, tamatkan yang kedua pula. Masukkan tarikh akhir mengajar, kemudian tekan butang tamat. Kemudian ada kalau ketiga, keempat, tamatkan semua. Habiskan semua dah tamat yang aktif, kemudian kita boleh tambah sahaja baru. Itu saja cara nak tamatkan pendaftaran subjek. Masukkan tarikh akhir mengajar. Okey, kata contoh Disember 1 Disember, kemudian tekan saja butang tamat. Okey, lepas tekan butang tamat, tamatkan kedua, ketiga, keempat sampailah habis. Dah semua dah tamat, barulah kita tekan butang tambah baru. Okey? Alright, habis dah bahagian pendaftaran subjek, kemudian kita dah boleh pergi kepada bahagian pentadbiran. Okey, kita nak tengok kepada bahagian pengesahan dan tambah bayi RPH sajalah. Alright? Kalau ada soalan, cikgu boleh ajukan soalan. Kalau tak ada, saya boleh teruskan pada bahagian seterusnya. Okey, saya nak pergi kepada bahagian pentadbiran, iaitu pengesah lah. Okey, saya keluar ni, saya masukkan ID pengesah. Untuk pentadbir atau pengesah, dia ada tambahan satu statistik rekod yang perlu disahkan terkini. Okey, dekat sinilah dia nampak RPH yang dihantar, RPH prasekolah, RPH aktiviti guru, aktiviti kerja, perhimpunan dan juga kelas relief. Jadi pentadbir boleh nampaklah berapa RPH yang dihantar. Kalau nampak RPH macam ni ada 5, so boleh klik dekat butang nombor 5 ni. Ataupun pentadbir boleh pergi dekat bahagian pentadbiran, okey, pilih pengesahan, pilihlah pengajaran harian. Dia akan pergi menu yang sama juga. Okey, jadi pengesahan adalah mengikut nama guru. Bukan nama kelas, bukan nama subjek. Dia mengikut nama guru. Kalau contoh seperti ini, Cikgu Ali bin Abu ni dia ada hantar 5 RPH. Okey, dalam satu masa, pengesahan boleh dibuat 40 RPH dalam satu masa. Dalam satu masa. Katakanlah Cikgu Ali ni ada hantar 60 RPH. Okey, jadi pengesahan ni boleh sahkan 40 dulu. Kemudian dah lepas sahkan 40, baru boleh sahkan 20 seterusnya. Okey? Jadi apa yang pengesah boleh buat, klik saja dekat butang nota tanda right ni untuk mengesahkan. Dekat sinilah pengesah boleh buat semakan untuk RPH, untuk disahkan RPH lah. Jadi pengesah boleh semaklah satu-satu. Nak cetak RPH ni sebagai pembuktian pun boleh.
Kemudian nak lihat DXKP untuk rujukan pun boleh, syarikat dah masukkan, dah link kan jadi boleh semak lah kalau nak buat rujukan. Okey, kalau pengesahan nak buat rujukan. Okey, kemudian bahagian lihat RPT. Okey, untuk RPT ni adalah optional. Kalau sekolah kata nak masukkan, nak uploadkan boleh. Tapi kalau tak nak upload pun tak ada masalah. Kalau tengok macam ni, tiada file RPT. Jadi masih lagi boleh membina RPH. Cukuplah sekadar RPT tu ada dalam simpanan masing-masing, guru masing-masing lah. Okey, tapi kalau sekolah kata nak cantik, nak buat, sekolah boleh upload sendiri. Nanti cikgu penyelaras boleh bagi akses kepada mana-mana guru yang boleh upload RPT. So bila upload, masa pentadbir buat pengesahan, dia boleh nampak lah, dia boleh rujuk lah RPT ni betul tak minggu ni cikgu ni sepatutnya mengajar tajuk ni, supaya tak terlepas. Okey, jadi kalau dah betul, boleh buat semakan lah. Kalau tak ada, dia tak akan nampak lah. Alright. Okey, jadi pengesah boleh baca satu-satu. Kemudian dekat bahagian lampiran ni. Lampiran ni kalau ada 5 lampiran, dia akan nampak 5 lampiran ni. So pengesah boleh tengoklah lampiran. Ni ada melampirkan video kan. Jadi pengesah boleh semaklah video ni bersesuaian ke, okey ke, tak okey ke. Kalau ada dokumen, pengesah boleh buat, boleh baca, boleh tengok apa semua tu lah kalau ada dokumen. Kalau tak ada, tak adalah. Okey. Kemudian apa yang pengesah boleh buat, dia boleh buat catatan pentadbir. Okey. Sama ada baik teruskan usaha ataupun dia nak sahkan rekod ni satu-satu. Kalau tak nak buat catatan pun biarkan saja kosong. So dia boleh baca sampai ke bawah. Dekat bawah ni ada satu option, pilih semua untuk disahkan. So kalau ada 40 RPH, tik saja, nanti 40-40 tu dia akan sahkan sekali lah. Kalau klik dekat butang sahkan ni. Okey, tapi saya tak nak sahkan dulu. Saya tak nak sahkan dulu. Katakanlah, okey, saya nak pulangkan balik RPH ni kerana ada kesilapan. So apa yang pentadbir perlu buat hanyalah dekat bahagian catatan pentadbir ni perlu bagi tahu nak buat apa dan di bahagian mana. Sila betulkan ejaan di bahagian aktiviti. Sila betulkan ejaan di bahagian aktiviti. So apa yang pengesah perlu buat hanyalah klik dekat bahagian tambah baik rekod ni, kemudian pergi bahagian bawah kemas kini sahaja. Okey, lepas kemas kini, kita dah pulangkan balik RPH tu kepada guru Ali ni, Cikgu Ali ni untuk dibuat pembetulan. So kalau saya keluar ni, saya masuk Cikgu Ali balik, Cikgu Ali akan nampak satu tambahan statistik. Tadi tak ada, sekarang ni baru akan nampak. Ada satu tambahan statistik perlu tambah baik, ada satu. Tadi hide, sekarang ni dah appear. Ada satu RPH yang perlu kita betulkan. So apa yang Cikgu Ali ni perlu buat, klik saja kat nombor 1 ni ataupun klik dekat bahagian tambah baik RPH ni, dia akan pergi menu yang samalah. So apa yang Cikgu Ali ni boleh buat, perlu buat untuk buat pembetulan, klik dekat butang kemas kini ni, butang edit ni. Pergi bahagian bawah dahulu, baca dahulu catatan pentadbir. Okey, Cikgu Ali perlu baca catatan pentadbir. Pentadbir bagi tahu sila betulkan ejaan di bahagian aktiviti. Oh, ada kesilapan ejaan. So pergilah bahagian aktiviti dan kita buatlah pembetulan. Saya tak ada apa yang nak betulkan, saya buat macam ni je lah. Okey, sudah dibetulkan. Sebagai contoh saja. So kita dah siap buat pembetulan, kita nak hantar balik untuk dibuat pengesahan. Apa yang Cikgu Ali ni perlu buat, pergi bahagian bawah, ada penambahbaikan RPH ni siap. So saya pilih je sudah, saya kemas kini sahaja. Bila saya dah berjaya untuk dikemas kini, saya tutup, dah tak ada dah list. Pergilah ke halaman utama, dah tak ada dah RPH yang perlu tambah baik kat sini. Sebab apa kita hide dengan appear macam tu? Sebab dia akan lebih alert. Sebelum ni kita buat appear sahaja, tapi ada pentadbir tu dia pulangkan bulan Mei punya RPH. Ni dah bulan November bulan November punya, Mei punya pun tak betulkan lagi sebab dia tak perasan. Jadi kita hide kan appear, so lebih perasan lah supaya cikgu lebih alert. Okay. So kita dah betulkan tadi, so kita keluar balik. Kita masuk balik pada bahagian pentadbir. Okey, pergi bahagian pentadbir, pergi ke RPH tadi, buka balik, tengok.
Dah betul dah. Okey, sudah dibetulkan. Sudah dibetulkan. So apa yang cikgu pentadbir ni perlu buat? Padam saja balik catatan pentadbir ni. Nak tulis baik, teruskan usaha apa ke, itu terpulang. Kalau tak nak pun biarkan saja. Boleh sahkan satu-satu ataupun pergi bahagian bawah, pilih semua untuk disahkan. Sahkan sahaja rekod ni. So bila dah sahkan, semua dah disahkan, tutup. Dah tak ada dah RPH yang perlu disahkan. Itu sahaja cara pengesahan dibuat. Okey, untuk bahagian pentadbiran, pentadbir boleh buat explore lah. Okey, cara pengesahan dekat sinilah. Manual PDF, manual video semua kita dah hantar kepada penyelaras. Jadi penyelaras mungkin boleh bagi pada pentadbir lah. Okey, cara pencerapan, carian statistik, nak tengok statistik semasa, sebulan, seminggu, dekat bahagian ni lah pentadbir boleh tengok statistik rekod. Okey, nanti pentadbir boleh explore sendiri dekat bahagian-bahagian carian statistik dan pencerapan ni. Alright, ada soalan tak daripada pentadbir? Itu saja cara pengesahan dibuat. Ada soalan wakil pentadbir ke? Tak ada. Okey, tak ada. Alright, kalau tak ada, saya dah habis dah bahagian sepatutnya perkara ke-5 lah. Dah habis dah bahagian pentadbiran, pengesahan RPH dan tambah baik RPH. Okey, sekarang ni bahagian penutup lah. Okey, sekarang ni kita buat sesi soal jawab. Saya akan buka soalan. Sekarang kalau ada soalan, kita boleh buat soalan lah. Sekarang dia ada soalan, cikgu? Cikgu Jamal, tadi ada cikgu yang daftar untuk tasmik. Kemudian cikgu yang partner dia tak boleh nak daftar. Dia kena ubah dulu ke? Tak. Kalau ada sebab dia mengajar kelas yang sama kan? Ya. Jadi kelas gabungan guru sekejap. Jadi cikgu yang kedua tu daftar terus lah. Boleh daftar terus, tapi dekat bahagian kelas gabungan guru tu kena pilih ya. Jadi kedua-dua cikgu tu kena tukar? Tak perlu. Yang dah terlepas daftar tu tak ada masalah, biarkan saja. Guru pertama tu tak pilih ya kan? Ni dekat bahagian kelas gabungan guru ni, guru kedua tu perlu pilih ya. Okey, Cikgu Jamal. Okey, ada soalan yang lain, Cikgu? Untuk prasekolah macam mana, Cikgu Jamal? Alright. Sebelum saya pergi kepada bahagian sekolah, saya nak tutup juga dekat bahagian aliran perdana PPKI pemulihan ni. Ada tak soalan untuk aliran perdana? Untuk Cikgu Perdana dengan PPKI ada soalan? Okey, tak ada Cikgu Jamal. Untuk Perdana dan PPKI dia settle. Okey. Alright, kalau tak ada saya pergi kepada bahagian prasekolah guru prasekolah. Okey, sebelum saya pergi guru prasekolah, saya nak buat satu setting sekejap. Okey, untuk guru prasekolah, guru prasekolah akan nampak setting seperti ini. Okey, dia akan nampak menu prasekolah saja. Pendaftaran subjek, pengajaran harian dia tak akan nampak. Dan statistik itu dia akan nampak macam ni lah. Okey, perlu disediakan, sudah disediakan, belum disediakan, belum dihantar. Sepatutnya guru prasekolah akan nampak setting seperti ini saja. Bahagian-bahagian lain pendaftaran subjek semua tak akan nampak. Ini pure full prasekolah, bukan aliran perdana dan prasekolah. Tak, ini untuk full prasekolah. Okey, so apa yang perkara pertama guru prasekolah perlu buat adalah pendaftaran tarikh mengajar. Okey, kita masukkan tarikh mengajar. Tarikh mengajar ni sistem nak tahu kita mula berapa hari bulan saja, dan kita perlu buat sekali sahaja dalam satu sesi. Cara dia kita klik dekat butang tambah baru. Okey, katakanlah mula untuk sesi ni, sebab permulaan kita dah hujung, dah lewat ni. Jadi kita mulakanlah. Saya nak mulakan dengan 27 hari bulan. So saya tambah sahaja, saya tutup. Sekali saya tambah, biarkan saja sampai hujung sesi. Tak perlu saya tutup, saya tak perlu ubah-ubah lagi. Sekali saja saya perlu buat. Okey, nanti di awal sesi 2024, pada bulan Mac nanti, buat pendaftaran ni, tarikh mengajar ni sekali sahaja. Lepas tu gunakan pendaftaran tarikh mengajar ni sampailah hujung sesi. Tak perlu buat 2-3 kali. Sekali saja untuk satu sesi. Okey, lepas kita buat dah tarikh mengajar ni, kita dah boleh buat RPH. Cara dia kita pergi dekat tambah edit cetak ni, edit cetak record ni. Kemudian kita boleh klik tambah RPH. Dekat atas ni kita boleh tambah RPH lah.
So dekat tambah RPH ni kita boleh masukkan tarikh. Kita nak buat hari ni punya RPH, so 27 hari bulan. Kelas kita boleh pilih nama kelas cekal. Okay, tema dia saya nak buat haiwan. Kemudian subtema saya buat burung lah. Okay. Kemudian pengesah ni kita boleh pilih pengesah lah. Alright, kalau dah ada nama pengesah, kita boleh tambah saja baru. Okay, tambah baru saja dah berjaya, kita tutup saja, kita dah dapat satu RPH. Tapi RPH tu aktiviti dia masih kosong lagi. So kita boleh kena tambah aktiviti lah. Cara nak tambah aktiviti, pergi klik dekat bahagian ni, kanta ni. Okay, klik dekat bahagian kanta ni. Dekat atas ni kita boleh tambah. Atas kanan ni tambah aktiviti RPH. Okay, so kita masukkan aktiviti. Klik dekat aktiviti tu. So kita masukkanlah. Untuk guru full prasekolah kita masukkanlah. Masa dari ni kita masukkan pukul 7.30 katakan sampai pukul 7.45. Kita buat tunjang rutin. Kalau rutin ni kita tak perlu isi apa-apa lain. Terus tekan butang tambah saja. Bila tekan butang tambah, tutup, dia dah automatik lah. Dia dah ada nampak berbaris, nyanyian lagu negaraku, ucapan salam dan kehadiran makan pagi. Okay, kemudian kita tambahlah. Okay, tambah lagi, tambah aktiviti RPH. 7.45 sampai pukul 8 pagi, kita buat tunjang perbualan awal. Jadi masuk perbualan awal, kita masukkanlah aktiviti dia apa. Perbualan awal. Okay, nombor 1 perbualan dia apa, nombor 2 apa, itu kita kena type lah. Kalau dah ada, kita boleh copy and paste sajalah. Ctrl C untuk copy, Ctrl V untuk paste. Okay. Kemudian kita tambah, dah tambah berjaya, tutup, dia akan jadi macam ni lah. 7.45 hingga pukul 8, perbualan awal. Okay, kemudian sekarang dah berlaku, dah mengajar, kita dah start mengajar. So kita tambah lagi aktiviti. Tambah lagi aktiviti RPH, kita mula pukul 8 sampai pukul 9. Okay, kemudian tunjang ni kita pilihlah. Tunjang apa? Komunikasi bahasa Melayu. Okey, untuk ustaz atau ustazah yang mengajar aliran perdana dan juga prasekolah, jadi kena buat juga dengan bahagian ni lah. Masa ni ikut mana masa yang ustaz atau ustazah yang mengajar. Sebab apa? Sebab tunjang kerohanian, sikap dan nilai pendidikan Islam dia ada dekat sini. Okey, sebab di SKP dia berbeza dengan aliran perdana punya. Sebab tu guru pendidikan Islam dia ada 2 tempat yang kena nak buat RPH lah. Nanti Cikgu Fatah boleh buat bagi akses juga guru prasekolah kepada guru aliran perdana yang mengajar prasekolah. Okey, tapi guru prasekolah bila-bila lah katalah nak buat komunikasi bahasa Melayu. So saya pilih bahasa Melayu. Okey, penulisan ni boleh tukarlah nak tulis Rumi ataupun Jawi ini untuk ustaz atau ustazah. Kemudian standard kandungan pembelajaran yang utama ni sahaja yang kita perlu pilih. Buka, klik dekat butang kanta, syarikat dah masukkanlah. Dia boleh pilih daripada 4+, 5+, pendidikan khas masalah pembelajaran prasekolah pun ada juga, aras 1 dan aras 2. Okey, so kita boleh pilih lah. Katalah saya pilih prasekolah 5+ bahasa Melayu. Cari saja, dia akan keluar. Okey, jadi kita boleh pilih lah multiple choice, sama juga, pilih senarai dan teruskan. Dia akan papan dalam bentuk nombor, klik butang refresh, dia akan nampak balik lah. Okey, untuk bahagian yang tambahan 1, 2 dan 3 ni adalah untuk jika cikgu mengajar merentas kurikulum. Okey, contoh cikgu nak gabungkan dengan matematik, nak gabungkan dengan sains awal. Jadi kita boleh pilih lah kalau ada merentas kurikulum. Okey, kalau tiada, pilih bahagian yang utama sahaja. Yang tambahan 1, 2, 3 ni biarkan sahaja kosong. Tak perlu tambah. Okey, kemudian bahagian standard pembelajaran lain-lain ni sama juga macam aliran perdana tadi. Kalau kita dah pilih kat atas, tak perlu type kat bawah. Kalau kita dah type kat bawah, tak perlu pilih kat atas. Salah satu saja. Okey, pendidikan civic ni pun sama. Kalau nak pilih, kita boleh pilih. Kalau tak ada, kalau tak nak buat pendidikan civic punya RPH, biarkan saja kosong. Okey. Alright, kemudian bahagian objektif aktiviti ni pun samalah macam aliran perdana tadi. Copy and paste saja yang mana nak buat lah. Okey, katakanlah objektif ni saya nak copy saja daripada yang ni. So saya highlightkan, Ctrl C, Ctrl V. Encik Jamal, suara tak dengar dah Cik Jamal. Okey, dengar tak sekarang? Tak dengar sekarang. Dengar? Oh ni. Kejap. Dengar tak? Dengar dah. Okey. Alright, mungkin dia lag sikit lah.
Alright. Okay, kemudian objektif ni kita masukkan lah. Objektif ni kita copy and paste saja. Aktiviti pun sama. Kita boleh highlightkan mana yang kita nak copy. Ctrl V, Ctrl. Sekejap Ctrl C, Ctrl V. Nak cantikkan itu terpulang lah pada kreativiti masing-masing. Okay, gambar pun sama juga macam tadi. Gambar juga sama juga macam aliran perdana kalau nak masukkan, kalau tak nak masukkan pun tak ada masalah. Kemudian keyboard item pun sama juga, kalau nak pilih boleh. Kalau tak nak pun tak ada masalah. Ini sebagai contoh saja. Okey, ABM pun sama. Okey, kemudian bahagian catatan. Kalau tak ada catatan kita tekan tambah saja. Dah berjaya, kita tutup, dia akan nampak macam ni lah, pukul 8 hingga pukul 9. Kalau kita tengok RPH tu kita akan banner. Okey, pukul 7.30, 7.45 ni rutin lah. Okey, 7.45 dia perbualan awal. Kemudian 8 hingga 9 bahasa Melayu. Nanti cikgu tambah lagi aktiviti dia. Pukul 9 hingga pukul 10 komunikasi English pula. Okey, kemudian pukul 10 hingga 10.30 waktu rehat. 10.30 kita buat sains awal. Tambahlah sampai penutup. Okey, itu untuk guru prasekolah lah. Okay, ni saya tunjuk contoh sajalah, yang satu saja. Bahagian-bahagian lain sama saja dengan aliran perdana. Tambah RP cuti belum dihantar, kita tik-tik saja macam mana nak hantar. Rekod belum disahkan, tambah baik RPH pun sama juga. Kalau ada buat pembetulan dia akan nampak dekat bahagian ni. Cetak rekod seminggu pun sama juga. Nanti kalau kita nak klik kanan saja, nanti kita boleh print saja untuk seminggu. Alright? Ada soalan tak untuk guru prasekolah? Itu saja untuk guru prasekolah. Ada soalan? Cik Jamal, cikgu prasekolah tanya, kenapa 1 Disember tak ada dalam tarikh tu? Sebab kena tukar bulan Disember kot. Disember. Tukar sana nanti dia akan keluar lah. Tukar Disember nanti dia akan keluar lah 1 Disember. Maksudnya tak ada dalam mana? Dalam kat mana tu? Dekat tarikh mengajar ni. Bahagian daftar subjek. Daftar subjek ke? Ada untuk RPH. Untuk tarikh RPH tu, tarikh mengajar tu untuk buat RPH. Ni tambah edit cetak RPH ni. Ni. Tambah baru kan? Dia tambah tarikh RPH prasekolah. Ya tambah baru. Tambah RPH, okey. Tarikh ni memang tak ada, kena klik lah cari Disember. Kena create dulu. Tak. Kat mana yang tak ada tarikh tu? Saya tak nampak. Dia tak ada macam Kejap Cik Jamal, saya tengok dulu. Okey. Kalau guna 10 pun. Kelas dia ada tapi sebenarnya tak ada rekod pun. Kita orang tak buat lagi. Yang ni pula macam ni. Saya tak tahu, nanti kita Teknikal tu kita dengar dulu tengok. saya pun tak faham. Nanti saya suruh berhubung dengan Cik Jamal nanti boleh tak? Untuk peran. Tak. Problem dia kat mana? Yang kat mana tak ada tu? Sekarang ni dekat yang bahagian saya tunjuk sekarang ni ke ataupun dekat bahagian tarikh mengajar ni yang Dia tak ada? bahagian dia bahagian untuk daftar RPH harian tu. Tarikh mengajar. Okey, tarikh mengajar ni. Okey, tarikh mengajar tengok dekat skrin tu cikgu. Tarikh mengajar ni, okey. Ya, tarikh mengajar tu. Okey. Tu. Okey. Kemudian dia dia tekan pilih tu Cik Jamal. Pilih ni, okey. Tu. Lepas tu dia nak cari 1 Disember tak ada. Yang ini tak perlu nak cari 1 Disember tu untuk apa? Untuk buat RPH. Untuk buat RPH dekat sini cikgu. Tambah edit cetak rekod. Kejap je Mas. Dekat ni pengajaran harian tambah edit cetak rekod ni. Okey, kemudian tambahlah RPH. tambah RPH kat atas ni. Kalau nak pilih buat 1 Disember, pilih 1 Disember. Okey, 1 Disember, kemudian pilihlah nama kelas. Cuba. Okey, kemudian tulislah dia punya September apa semua. Kemudian tekan je tambah baru. Bila tekan tambah baru, tutup, dah ada dah 1 Disember punya. Okey Cik Jamal, dia mereka dah faham dah.
Dah ada 1 Disember ni, kita kena tambah dulu RPH-nya, barulah kita boleh tambah aktivitinya. Okey. Faham. Okay? Saya masalah lagi. Nanti Kak PM saya je. Okey, Cik Jamal itu je. Alright, ada soalan lain? Saya bukalah soalan lain kalau ada soalan daripada guru-guru lain. Ada soalan? Setakat ni tak ada dah Cik Jamal. Alright, kalau tak ada, saya rasa habis dah sesi latihan petang ni. Okay. Sesi ni direkodkan, jadi mungkin Cikgu Fatah nanti boleh kongsi dengan guru lain sesi ni. Boleh buat rujukan semula. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, cikgu boleh ajukan kepada penyelaras yang dilantik. Nanti penyelaras boleh bantulah. Kalau penyelaras tak boleh tak faham, penyelaras nanti boleh hubungi saya semulalah. Nanti saya boleh beri bantuan lanjut. Okay, dan penyelaras juga Cikgu Fatah nanti boleh sharekan video, manual, PDF, video semua itulah kepada guru-guru untuk diorang buat rujukan lah. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa itu saja sesi latihan petang ni. Saya tamatkan sehingga sekarang ni. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, terima kasih kerana menggunakan ePrima. Terima kasih pada guru besar juga kerana menjemput kami lah. Alright. Terima kasih. Okey, guru besar ucapkan terima kasih. Terima kasih. Nanti kami akan hubungilah apa-apa berlaku masalah teknikal. Ustaz Fatah akan hubungi Encik Jamal. Betul. Nanti kalau ada apa-apa urusan, kalau ada apa-apa soalan, cikgu boleh hubungi saya sajalah. Nanti saya akan beri bantuan lanjut. Kalau tak ada apa-apa, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, boleh saya tutup ni?